langsung ini dibawakan khas kepada Anda oleh Unit Sains dan Matematik Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sebuah inisiatif kolaboratif Guru Cemerlang, guru pakar dan berpengalaman di seluruh Malaysia. Tumpukan perhatian Anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempo yang ditetapkan. Terima kasih. Salam sejahtera, salam JPN Sabah, Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16 dan katakan ia kepada 10 terbaik. Yang dialuk-alukkan Cikgu Rohani binti Muhammad Nur, Guru Cemerlang Matematik Tambahan dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya selaku penceramah undangan kita pada hari ini. Yang dihormati semua pegawai dari Unit Sains Matematik Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, semua SISC Plus dari semua PPD, juga semua guru matematik tambahan dari seluruh Malaysia dan seterusnya murid-murid yang dikasihi dimanapun anda berada. Apa khabar semua murid-murid? Saya rasa anda semua gembira sebab sudah pun mula melangkah ke sekolah masing-masing. Hari ini 5 November 2021 kita bersama lagi dalam siri ke-12 daripada 17 siri kesemuanya dalam program Menggapai Bintang Matematik SPM tahun 2021. Selamat datang semua dan harapan kita agar semua dalam keadaan yang sihat dan kuat menjalani apa juga bentuk kehidupan di kala ini. Sebelum kita meneruskan acara, mari kita dahului acara kita dengan memohon keberkatan. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Muhammad Amirul Hakim bin Mokhtaruddin untuk memimpin kita dalam bacaan doa. Dipersilakan. Bagi memulakan program pada petang ini, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Ya Allah, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan program Menggapai Bintang Matematik Tambahan Siri 1 pada petang ini. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Sesungguhnya pada petang ini, kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, agar mudah kami menerima ilmu-Mu yang menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa serta kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Muhammad Amirul di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis ilmu kita ini mendapat keberkatan dan berjalan dengan lancar. Saya Cikgu Auvline Mansikul dari Pejabat Pendidikan Daerah Tuaran
bersama dengan Cikgu Jamalia Muhammad Elmi dari SMK Tamparuli yang merupakan salah seorang juga penceramah dalam Menggapai Bintang ini, adalah moderator yang akan bersama dengan anda pada petang ini. Dan sekarang ini kita sedang bersiaran secara live di YouTube channel yang berlangsung lebih kurang 2 jam setengah untuk memantapkan ilmu dan kemahiran matematik tambahan khasnya murid-murid yang bakal menduduki SPM tahun 2021. Dan program ini adalah tontonan umum, oleh itu diharap murid-murid agar menggunakan profil dan komen yang bersesuaian. Dan untuk makluman semua, program Menggapai Bintang ini merupakan anjuran sektor pembelajaran unit sains matematik Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan ia bertujuan untuk meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran matematik tambahan. Dan diharapkan program Menggapai Bintang ini akan dapat diikuti oleh murid setiap hari Jumaat jam 2 hingga 4.30 petang yang akan berakhir pada 10 Disember 2021. Jadi kita hanya tinggal ada 5 siri lagi selepas ini. Dan seperti biasa, urus setia juga menyediakan pautan kehadiran untuk merekod keberadaan anda dalam program Menggapai Bintang. Dengan itu, saya serahkan masa ini kepada Cikgu Jamalia Muhammad Elmi untuk memperkenalkan penceramah kita. Cikgu Jamalia boleh buka mic? Ya. Boleh dengar? Boleh dengar, silakan. Boleh dengar suara saya? Hello? Boleh dengar? Boleh, okey. Boleh dengar, boleh dengar. Mohon maaf, di tempat baru jadi tak pasti line okey ke tidak. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk memperkenalkan penceramah jemputan kita yang hebat pada hari ini, iaitu Puan Rohani binti Mat Nur yang merupakan Guru Cemerlang Matematik Tambahan Gred Khas dari Sultan Alam Shah, Sultan Alam Shah Putrajaya. Sultan, minta maaf, dari sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Okey. Beliau berpengalaman mengajar selama 32 tahun di matrikulasi UKM dari tahun 1990 hingga 1994, mengajar matematik selama 12 tahun dan mengajar matematik tambahan selama 28 tahun. Beliau merupakan panel penulis dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP KSSM Matematik Tambahan KPM, panel kerja projek matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum KPM, jurulatih utama negeri di SKP KSSM Matematik Tambahan, panel penulis matematik matrikulasi program 2 tahun, dan juga sebagai tenaga pengajar didik TV Road to Success SPM 2020. Jadi rasanya ramai pelajar-pelajar yang sebenarnya telah mengenali guru hebat Puan Rohani ini, dan beliau juga aktif dalam berkongsi teknik mengajar dengan guru-guru sekolah harian, SBP dan bakal-bakal guru universiti tempatan dan juga luar negara. Okey, dan antara anugerah yang pernah diperolehi adalah anugerah Gred Khas tahun 2016, anugerah Perkhidmatan Cemerlang 1999 dan 2016, Majlis Anugerah Cemerlang untuk subjek matematik tambahan di peringkat sekolah setiap tahun. Jadi tanpa membuang masa, jadi saya mempersilakan Puan Rohani untuk menyampaikan sesi perkongsian dalam sesi siri yang ke-12 Menggapai Bintang Matematik Tambahan. Dipersilakan Puan Rohani. Okey, terima kasih pada Cikgu Alia. Okey,
Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh Cikgu, teruskan. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada pegawai-pegawai di JPN Sabah, kepada moderator dan seterusnya pada anak-anak yang mengikuti siaran secara langsung ataupun akan tengok kemudian Okey, so tajuk yang dapat pada cikgu pada petang ini adalah tajuk pembezaan ataupun differentiation. Okey, sebelum tu terima kasihlah kepada JPN Sabah dengan usaha murni ini. Cikgu sebenarnya terharu dengan usaha ini dengan mengikuti topik-topik yang disediakan oleh sektor pembelajaran unit sains matematik JPN Sabah ini sebenarnya membantu sangat-sangat topikal, semua topik sebenarnya. Okey, so cikgu teruskan. Tajuk adalah differentiation. Sebelum itu cikgu cerita sikit, tadi cikgu Alia dah perkenalkan, inilah sedikit sebanyak daripada cikgu lama lah sebab dah selama 32 tahun, jadi terlalu banyak lah yang dikutip, yang boleh dikongsi bersama dengan anak pada petang ini. Okey, seterusnya inilah sepanjang perjalanan guru Maths daripada sebenarnya graduate tu 1988. Okey, ini dia sedikit sebanyak yang cikgu terlibat. Okey, sebenarnya adalah lagi tapi cikgu buatlah sedikit sahaja. Okey, sebelum cikgu masuk kepada topik pembezaan ataupun differentiation, kita tengok apa topik yang anak-anak dah hadapi yang kita dah buat topikal ni yang disediakan. Cikgu nampak situ ada function, ada quadratic function, ada system of equation. Maksudnya topik form 4 cikgu rasa dah siap semua. Okey, so ini cikgu di tingkatan 5. Okey, ini dia yang cikgu diamanahkan adalah tajuk yang diamanahkan, memang tajuk ni memang agak mencabar lah Tajuk ini adalah di bawah komponen calculus. Bila kata topik calculus ini, komponen calculus, dia tak ada di dalam matematik. Dalam matematik, awak cuma ada komponen algebra, awak ada trigo, awak ada statistik. Okey, tapi awak tak ada calculus. Itulah yang menariknya di Maths ini sebab calculus itu. Okey, so next slide, cikgu terus pergi kepada apa itu pembezaan, apa itu differentiation. Okey, so ini adalah daripada textbook awak secara dia bagilah secara sepintas lalu. Summary dia, awak boleh tengok kat situ pembezaan dengan prinsip pertama tu adiahat rumus pembezaan aplikasi sampai itu apa itu maksud titik pegun, what is the kadar perubahan yang terhubung, what is the perubahan kecil dan penghampiran. Okey, so cikgu akan menggunakan bilingual petang ini, tapi bahan cikgu campur lah Okey, ada setengah tu cikgu screenshot daripada textbook, cikgu ambil yang bahasa Melayu. Alright, so ini dia, terus kita masuk. Success is not a straight line. Okay, kalau dia adalah y equals to mx plus c senang dia jadi straight line senang. Tapi kalau kita tengok dia bukan straight line. Okay, dia boleh jadi kuadratik, dia boleh jadi cubic. Jadi kadang-kadang kita naik, kadang-kadang kita turun. Okay, but practice makes perfect. Okay, seterusnya, okay, sebelum cikgu pergi kepada contoh-contoh kita tengok apa yang ada dalam standard pembelajaran. Apa dia standard pembelajaran dalam pembezaan ataupun differentiation. Kalau cikgu-cikgu juga mengikuti, cikgu-cikgu boleh tengok apa yang ada dalam standard pembelajaran. Okey, ini dia. Kita ada 4 subtopik 2.1 sampai 2.4. Alright, ini pun saya cuma fokuskan kepada bahasa Melayu. Okey, pemboleh ubah menghampiri sifar. Jadi dalam kita membina item, dalam kita mengajar, kita tak boleh lari daripada ini. So inilah standard pembelajaran yang menjadi kitab utama cikgu-cikgu. Di SKP itu adalah kitab utama cikgu-cikgu. Jadi anak-anak, apa yang cikgu awak, apa yang ada dalam textbook, apa yang ada dalam di SKP, semuanya boleh disoal. Jadi setiap satu subtopik itu cikgu sentuh, walaupun sikit cikgu sentuh juga, supaya awak jangan tertinggal sedikit pun. Okey, so ini kita ada pemboleh ubah menghampiri sifar. Maksudnya cikgu fokuskan soalan cikgu pun bila X menghampiri 0 sahaja. Okey, and then melalui prinsip pertama, menerbitkan rumus secara induktif, apa dia fungsi gubahan, apa dia petua hasil derab, what is the product rule, what is the question rule, what is the second derivative, mentafsir keturunan tangent sehinggalah rate of change ataupun small changes. Okay, so ini, so maksudnya dalam menerangkan semua kita akan sentuh. Semua contoh kita akan sentuh. Alright, so apa dia dy dx? Apa maksud dy dx? Represent the gradient of a curve
at a point represent the gradient of a curve. Dia adalah kecerunan ya. Dia adalah kecerunan. Alright. So this is the notation of the differentiation dy dx f prime x or terbitan pertama ataupun fungsi kecerunan. What is this? Is the symbol first derivative. Kalau soalan kata find the first derivative, this is meaning of dy dx. Because some student dy dx or f prime x dia tahu. But sometimes a student f prime x pun dia tak tahu. Okay, find the f prime x. Dia ingatkan ini is a ini dia dalam function. So the notation is a very important. Sometimes dy dx, sometimes f prime x, sometimes soalan kata find the gradient function. Given the gradient function is 2x plus k. Dia boleh kata macam tu. Given the gradient function 2x plus k. So what is the gradient function? Given here is a dy dx. Given here is a dy dx. In word is a gradient function. In symbol is a dy dx. Okay. So and then the next sekejap cikgu padam sikit ya sebab tadi menconting. Alright. So inilah pembezaan dengan prinsip pertama atau first derivative by using the first principle. So first principle ini adalah yang ada soalan bila awak maksudnya ada dalam DSKP kita or ataupun dengan menggunakan formula. Okay, the first derivative by using the formula. Okay, apa lagi? You have the first derivative of the composite function, fungsi gubahan. What is a composite function? You have two method. The first method is a chain rule. Okay, ini pun awak kena belajar sebab ada dalam DSKP dia kata mesti dibincangkan. Okay, so boleh disoal yang itu. Ataupun kaedah kedua is a direct formula. Direct formula inilah. Okay, ramai pelajar yang master dengan direct formula. But sometimes katalah soalan kata by using the chain rule. Okay, tapi tak adalah sampai biasanya dia maybe dia bagi satu step dia minta awak cari. Alright, so and then the next formula is a product rule. Okay, product rule or question rule. But boys pula, sorry, anak-anak cikgu ni sekolah cikgu semua lelaki. Okay, so anak-anak untuk differentiation ini, soal formula tidak diberi. Formula ni tak bagi, semua tak diberi. KSSM formula tak diberi. Bila formula tak diberi, awak ada kelebihan kat situ. Okay, ada kelebihan. When you apply the formula, menggunakan formula, awak dapat markah. Itu kelebihan dia. Tak bagi tapi ada untung kat situ. Alright, so the next masih lagi apa yang ada dalam DSKP, apa dia dalam standard pembelajaran. What is the second derivative? Second derivative, this is the symbol d over dx, dy over dx. Okay, this is the notation of the second derivative. This is the notation of second derivative. Alright, and then application of differentiation, penggunaan menggunakan pembezaan. What is meaning of tangent? Notes ini cikgu ada bagi ya, kalau anak-anak nak nanti boleh ni sebab nota ini memang diberi. Okay, what is tangent? Tangent is straight line that touches the curve at the point P. That is a tangent. Meaning we have the curve, awak ada satu garis. Ini kita namakan the tangent. That one is definition of tangent. Okay, apa maksud tangent ini? Apa maksud gradient of tangent? Gradient of tangent is a dy dx. Nak mencari kecerunan ini tak boleh ya, sebab dia adalah curve. You have just one point. You have one point. How to find the gradient of tangent? Mana nak boleh pakai y2 minus y1? Because you have only one point. Inilah dy dx. Dia adalah kecerunan satu titik di lengkung. Okey, ini keadaan dia. Okey, ini dinamakan ini. Ini adalah tangent. So ini adalah normal pun awak kena tahu. Normal meaning macam dalam koordinat geometri ya. M1 times M2 equals to -1. Okey, that is a normal. Okey, maksudnya perpendicular. Okey, dia adalah touch, dia ni bersilang dekat 90 degrees. Okey, the next one, this is the formula of tangent, the equation of tangent. The equation of tangent, actually that one related dengan koordinat geometri. Y equals to mx plus c, that one is a straight line. So to find the persamaan tangent or the equation of tangent, benda yang sama. But m here represent as a gradient tangent. How to find the gradient tangent? This one, dy dx. Okay, and also awak ada two formula, y equals to mx plus c or this one.
Okay, kalau awak belajar di koordinat geometri, awak juga boleh nampak this formula. Cikgu letak kedua-dua and it's up to you. Awak boleh guna mana-mana yang awak nak guna. Okay, kalau cikgu cepat, awak bolehlah tulis dalam chatting tu sebab ada banyak, sebab satu lagi. Pembezaan ini adalah topik yang paling panjang dalam semua topik yang awak ada, 18 topik. Dia adalah antara yang paling panjang, lama. Okay, selain daripada tu, trigonometric function juga adalah topik yang panjang. Okay, this is the persamaan normal, the equation of normal. The equation of normal, that's why cikgu kata that one related dengan koordinat geometri. Gradient M1 times M2 equals to -1. Because why? Because that one is a 90 degrees. Ini adalah 90 darjah. Perpendicular. So to find the gradient normal, boleh, tak ada masalah. So -1 over gradient tangent. Okay. So kalau awak tak sempat, awak boleh snap ke apa, semua boleh simpan Alright, the next one. Okay, tu cikgu kata pembezaan adalah topik yang panjang. Dengan 2 jam ni memang cikgu memang tak sempat lah. Tapi kita cuba Okay, apa lagi the application of differentiation? Titik minimum and titik maximum. Okay, titik maximum and titik minimum. Alright, pada titik pusingan dy dx equals to 0, ini pun awak dah ada. Okay, mungkin awak ni lah at the turning point maksudnya nanti ada diagram kat situ, nanti cikgu tunjuk. Okay, terdapat 2 titik pusingan. You have 2 types of turning point. Mana satu? There is turning point. Ini turning point. Ni dia. That one dy dx equals to 0. But which one is a maximum? Which one is a minimum? Awak kena check by using you have 2 method Satu, you check the gradient tangent, but the second one is the second derivative. Okay, so cikgu tunjuk yang ni dulu. Cikgu tunjuk yang menggunakan second derivative. Meaning if the second derivative less than 0, itu adalah maximum. When second derivative is more than 0, that one is a titik minimum. Okay, what happen if second derivative equals to 0? Itu dinamakan inflection point. Inflection point ini, dia keadaan dia macam tu. Dia kita tak tahu, dia bukan, ini kat sini Ini adalah dia punya stationary point, titik pegun dia. Tapi maksudnya after and before and after, gradient dia sama. This one is a plus, the gradient is a positive, this one also the gradient is a positive. Mana ada yang nak satu macam mana nak dia berpusing, dia tak pusing pun. Dia stop je, lepas tu dia naik lagi. Okay, ini dinamakan inflection point. Okay, so sekejap cikgu padamkan. Alright, this is the situation of titik pegun. Titik pegun that one is a stationary point. Bermaksud dia berhenti seketika. Okay, dia berhenti seketika. Alright, so ini dinamakan, ini awak nampak ada titik maksimum. Awak tengok paling tinggi. Ini adalah titik minimum. Di mana kes ini, second derivative dia more than 0. Ini awak kena hafal lah. Okay, so that one is a less than 0, that one is a maximum. Apa jadi kalau second derivative equals to 0? Ini dinamakan inflection point ataupun titik lengkuk balas. Kenapa dinamakan inflection point? Okay, sebab ini awak tengok. This one is, the gradient is a positive. This one the gradient also positive. Okay. So apa lagi yang ada? Ni cikgu kata ni semua konsep ada dalam, konsep dia terlalu banyak. Okay, satu lagi the rate of change. The rate of change ataupun petua rantai. Okay, dy over dt, ini ada. Nanti awak tengok cara dia, kalau dy dekat atas, dy kat sini. Ni biasanya ada y, ada x, ada t. Normally kita ada 3 variable. Okay, that one is a chain rule Okay, perubahan kecil dan penghampiran ataupun small changes and approximation. So ini dia, kalau kita tengok, pelajar kan dia yang awal-awal dia belajar, tapi yang ketiga-tiga ni dia tak tengok. Sebenarnya dekat sini senang. Application dan soalan banyak tanya pasal application especially maximum minimum. Jadi awak kena tengok, belajar rate of change, small changes, very easy. That is very easy. Okay, so now kita tengok soalan-soalan. So cikgu dah lalu sedikit apa yang ada dalam DSKP. Satu pun kita tak tinggal, awak boleh check, awak boleh buat ulang kaji. Okay, so contoh-contoh soalan memang tak ada, there are no
elevators to success, you have to take the stair. Memang tak ada jalan singkat ya. Tak ada jalan singkat. Okay, ini very simple. The limit x approaches 0 to x squared minus x over x. Okay, awak boleh tengok sekejap, 1 minit, bagi ada idea, nanti cikgu terus discuss. Cikgu akan bagi lalu sikit tapi tak adalah sampai awak tak sempat nak bernafas, nak cuba. Cuba sikit. Okay, 1 minit sahaja. Okay, kalau kita tengok, when you substitute, immediately you substitute x equals to 0, okay, at the bottom, that one tak boleh. Satu value tak boleh di-divide by 0. Mana boleh awak ada RM5 awak nak bagi, orang tak ada. So that one is undefined, tidak tertakrif. But you have to substitute x equals to 0. So what happened? So this one also B ni, when you direct substitute 5 minus 5, that one becomes 0. Okay, so tak boleh, satu value cannot divide by 0. Alright, itu tak boleh. Awak boleh guna kalkulator awak ambil satu value. So let's say 5, divide by 0. That one mungkin dia akan tulis kat kalkulator awak tu maths error. Maths error itu bermaksud undefined, tidak tertakrif, tak boleh. You can substitute any value unless x equals to 5. Okay, you look at the solution. Kalau cikgu cepat awak boleh tulis juga kat situ banyak kita nak discuss. So what should you do? So this one you have to factorize. So x, you take out x. When you take out x and x you cancel. After you cancel x, the rest yang tinggal is 2x minus 1. Then you substitute x equals to 0. So this is the answer. This is the technique. So the technique meaning if you immediately substitute x equals to 0, the limit, the function become undefined. So you look at B. B the same thing, x squared minus 25. So x minus 5, x plus 5, that one you have to factorize. Okay, then you cancel. When you cancel, become x plus 5. Then you can substitute x equals to 5. So the answer is 10. Okay, so kita boleh teruskan lagi. Alright, kita tengok ini by using the first principle. By using the first principle. Okay, cikgu cepat sangat. Okay, using first principle maksudnya dy dx juga. Okay, dy dx, that one, first principle meaning the limit, delta x approaches 0. This one is delta y over delta x. Okay, ini dia. This is the formula yang awak kena ingat lah. Okay, first principle. Okay, ini pun ada find the first derivative by using the first principle. Alright, but this one cikgu saja bagi soalan yang mudah. Okay, awak boleh ambil soalan ni, awak boleh buat kemudian. X squared plus 5x. Okay, ini awak boleh buatlah latihan kemudian, nanti awak boleh tanya cikgu awak. When x squared plus 5x. Okay, after you this one, the first step, you by using the first principle. Then after that, using the formula. Okay, actually awak menggunakan first principle, but the last answer, this one should be to x plus 5 lah. So meaning you have to reduce by using this formula until the last one will get to x plus 5. So this one, awak dah tahu dah the answer. By using the formula awak tahu. dy dx equals to 4. But this one you cannot use formula because this question is by using the first principle. Nak menggunakan first principle. Alright. Bagi ada awak ambil dulu formula ni, cuba sikit dulu. Okay, cuba sikit dulu dan kita boleh tengok. Okay, macam mana kaedah dia, cara dia. Alright, cikgu terus bincang Okay, this one is the first one, y equals to 4x plus 1 is the first equation. Then your left hand side you plus dengan delta x. This one is actually this one datangnya daripada titik ini tau. Ni kisah dia banyak lah. So ini adalah x, y. So apa ini? Ini adalah x plus delta x. Ini apa? Y plus delta y. Ini dia. Dia datang daripada sini. So ini awak nak mencari the gradient. Sampailah delta x approaches 0. That's why lah dy dx, the gradient tangent pada titik ini is a limit delta x approaches 0.
That one is delta y over delta x. Datang ni daripada sini. So what happened for y? Y of course lah y plus delta x. Delta y, sorry. And what happened for x? X ini menjadi x plus delta x. That's why lah x here become x plus delta x. Okay, so and then plus 1. So this one you have to expand. Expand dapat macam ni. So this is the step. Awak kena ingat benda ni. Okay, soalan ni dia bukan aplikasi apa-apa Dia soalan ni dia macam awak faham. Kalau ikut dalam membina item taksonomi awak punya pemikiran kognitif dia sebenarnya bukannya aras yang tinggi pun. Sebab awak kena ingat step, awak kena faham dan awak kena ingat. Dia bukan application menggunakan benda baru untuk cari, dia tak. Okay, jadi kalau cikgu keluarkan soalan ni, kalau awak ingat cara nak buat, awak memang tak ada masalah. Tapi kalau awak tak ingat cara, awak tak boleh jawab. Okay, so apa lagi step yang kedua? Step yang kedua, awak ambil 2, awak minus dengan 1. When 2 minus 1, y minus y habis. Yang tinggal apa? Tinggal is the delta y. Okay, lepas tu ini dengan ini habis. Itu yang cikgu kata. Ini adalah untuk cikgu-cikgu mungkin tahulah, dia adalah OP1. Dia maksudnya objektif pentaksiran ni OP1. Maksudnya dia level ingat dan faham. Dia bukan aplikasi apa-apa. Okey, jadi awak kena tahu cara dia. Lepas tu awak akan tolak lah. Okey, tolak ini dengan 1 habis. Okey, habis. Yang tinggal ini. So your target apa? Awak nak cari delta y over delta x. Okay, delta x ni awak boleh divide lah. Cara terpulang lah. Kalau when you divide by delta x, your left hand side become delta y over delta x. What happen your right hand side? When you divide by delta x, ini habis. The rest is a 4. Then you substitute. This is the formula of the first principle. First principle. What is a delta y over delta x? Delta y over delta x is 4. So this one you don't have the delta x. Kita tak ada simbol delta x. So the answer is a 4. So this one awak boleh check jawapan awak betul ke tak dengan menggunakan formula. What is dy dx? Dy dx is a 4. So your answer, your last step should be 4. So ingat, soalan ini awak ingat dan awak faham kaedah. Okay, memang boleh buat. So cikgu tinggalkan soalan ni pada awak. Yang x squared plus 5x awak boleh catat, awak boleh tengok, awak boleh cuba dan boleh bincang dengan kawan-kawan awak. Okay, so next step. Okay, ini tak perlu cikgu just kata tak using apa-apa. Soalan tadi yes, by using the first principle, wajib the limit delta x approaches 0. But this one tak ada apa-apa, just differentiate algebraic function with respect to x. Okay, with respect to x. Itu sahaja. Okay, cikgu bagi lebih kurang sekejap dalam 1-2 minit bagi awak hadam sikit. Then nanti cikgu tunjuk jawapan. Okay ke saya bagi masa pelajar jawab sikit? Hello. Ya, hello cikgu. Ya. Boleh ke saya bagi pelajar macam hadam sikit 1-2 minit? Ya, boleh. Kita boleh. tunggu apa respon pelajar di bahagian komen nanti. Tak ada pun ada yang komen sedang lah. menjawab. Ada yang menjawab kan? Ni apa ni? Ya. Jangan lupa sediakan pen. Pelajar Sabah semua mengikuti ke ataupun dia tengok kemudian ya? Ada yang sedang mengikuti, ada yang tengok kemudian. Kemudian lah. Sebab tu saya bagi lagi siapa yang tengok kemudian pun tak apa. Ini saya bagi 1-2 minit untuk yalah, sebab kita tak boleh nak berinteraksi, susah juga kan. Kasih hadam dulu. Boleh. Siapa ni? Hai, saya dari Uganda. Ya ke ni? Selalu mereka menjawab juga tu. Kena. Bagi jawab dulu. Cikgu ni nak cepat je. Tapi that's why contoh cikgu kan, contoh ni senang je cikgu bagi. Tapi nak tak nak awak kena lalu juga soalan SPM. Alright, so now kita tengok. Cikgu terus bagi, nak tulis memang lambat, cikgu akan bagi jawapan. Ada yang sudah jawab. 7 minus ada yang menjawab sudah. Bagusnya. Ya, Immanuel Adam.
Ya, Immanuel Adam. Betul jawapan Dia awak. sudah jawab Nanti soalan kita nombor tengok. 1. Nombor 1. Bagus. Number A tu senang sikit. Saja cikgu bagaikan contoh ya. So ini formula dia. AX power of n. So what is dy dx? Dy dx adalah NA X power of n minus 1. Okey, patutnya cikgu letak formula ni juga dekat you all, tapi apa-apa pun you all kena hafal ya. Sebab no formula is not given. Okay, formula is not given. Okay, so apa lagi? Ada pelajar tanpa ruli. Oh, cikgu dia dah check dah. Tak, apa tanpa rulu pula. Ya. Okay, kita tengoklah ya sebab banyak kita nak discuss. This is the answer. Betul lah kawan awak buat tadi. Okay, 7. So 2 ni times 5, negative 10. Negative 3 times 2, negative 6. And the power minus 1. Tengok the power minus 1. Okay, awak akan dapat 6x power of negative 4. Tapi awak juga, okay, berlatih ya. Belajar untuk convert balik kepada indeks ya. Kepada indeks. Ini indeks negatif. Awak tulis kepada indeks ini. 6/x power of 4. Awak jadikan dia positif. Okay, boleh tulis macam tu. Alright, B ini awak tak boleh buat dy dx lagi. Because ini awak kena modify dia dulu. Okay, awak kena modify dia menjadi 4x squared plus dengan 3/2x tu you have to bring up that 1x power of negative 1 dulu. Okay, maksudnya awak kena summarize dia dulu. Okay, kena jadi dia indeks negatif dulu, kena bawa naik atas. Kalau tidak nanti awak tak susah nak apply ni. Bukan susah pun, memang awak tak boleh nak apply pun. Alright, make sure awak jadikan X tu sentiasa berada di atas. Itu kemahiran dekat situ. Kemahiran algebra. Okay, kita tengok the answer B. So inilah cikgu kata tadi. X tu you bring up, become X power of negative 1. So now you have to differentiate 1 by 1. 2 times 4 is 8. The power minus 1 become 8x. So this one, negative 1 you bring in front. Negative 3/2. Lepas tu the power minus 1 become negative 2. Okay, and then belajar balik macam mana X power of negative 2 awak nak bring down. Okay, ini menjadi 1/lah X squared. So 3 jangan kacau. 3 is a constant. 3 is a constant. You just focus for the X sahaja. Yang ada function X sahaja. Maksudnya bila awak nak bring up, just focus for X. 2 tu maintain kat bawah. So this is the answer. Okay. Alright. So C pula. C pun sama juga. So this one you can divide 1 by 1. So maksudnya 9/x. Ini masih lagi under awak kena simplify. Kena permudahkan. X maksudnya awak kena bagi dia jadi satu sebutan. Sebab ini boleh dibahagi. So awak akan dapat 9/x power 6, 3x/x cube, x power 6. Lepas tu ni lah. Alright, before you dy dx, make sure x power of 6 you bring up. Bawa naik atas. So ini x power of 6 bawa naik atas. Okay. Jadi ini 1 dengan 6 jadi negative 5. Alright, then you dy dx lah. Okay, negative 6 times 9, negative 54, x power of negative 7. The power minus 1. Dapat macam ni. And this is the last answer. Alright, berlatih ya macam mana x power negatif tu nak bawa ke bawah. Kena berlatih. Kalau cikgu cepat sangat bagi tahu tak sempat awak nak hadam. Tapi ini pun diikuti oleh semua pelajar. Kalau cikgu lambat sangat pun sebab ini just nak polish balik je ya. Macam nak recall balik. Okay, kalau lambat sangat untuk pelajar yang cemerlang nanti dia tunggu lama pula kan. Alright, so apa dia? Saya rasa ngam sudah ni penyampaian cikgu ni. Tidak lambat, tidak cepat sangat, sedang-sedang. Sebab saya takut kalau lambat sangat kesian pelajar kita cemerlang tu sebab dia nak tunggu soalan SPM. Tapi ini pun bentuk-bentuk ni pun saya dah ambil contoh-contoh ni pun adalah soalan SPM juga. Okay, tapi yang mudah-mudah lah. Okay, now kita tengok. Okay, composite function. You have two method. Satu chain rule, satu lagi menggunakan direct formula. This is direct formula.
Okay, so direct formula ni N bawa kat depan. Sama juga NK, the power minus 1 and then apa simbol ni? Simbol ini maksudnya awak differentiate again. Differentiate apa? Differentiate kat dalam ni. Itu formula direct formula. Okay, but both of them is not given. Tak bagi. Awak kena hafal. Alright, chain rule ini pun awak kena berlatih sebab dalam di SKP memang kena dilibatkan. Okay, kena dibincangkan. Okay, bezakan, differentiate with respect to X. Differentiate with respect to X. Okay, cikgu bagi lebih kurang 2-3 minit untuk awak cuba. Awak boleh guna mana-mana kaedah, cikgu akan tunjuk dua-dua kaedah. Yang A tu cikgu akan tunjuk chain rule, B tu cikgu akan guna direct formula. Okay, 2 minit. 1 minit lah. Cikgu target pukul 3 habis soalan. Lepas tu kena masuk soalan SPM. Kita habis pukul 4 ke 4.30 ke apa? 4.30. Kita ada satu hentian. Betul. Kita ada satu hentian. Jam 3.15 tu kita berhenti sekejap. Dan sambung lagi untuk seterusnya. Ya. Yalah, bagi pelajar rehat sekejap lah. Ya. Okay, so cikgu dah nampak ada dia buat DY/DX negatif. Okay, ini dia guna direct formula. Okay, saja cikgu buat ni. Dia buat ni tahu. Cikgu nampak tu jawapan kawan awak. So 5 dia guna direct formula. Direct formula ni maksudnya DY/DX. Okay, DY/DX. Okay, ni 25. Kita check tengok jawapan awak bagi sama tak dekat sini. The power minus 1. Follow je. Minus 1. Lepas tu, you have to differentiate. Ini adalah notation of differentiation. Meaning you have to differentiate again inside. So when you differentiate 3 become 0. Negative 2x become negative 2. Okay, lepas tu tak boleh tinggal macam ni. So 25 awak kena times dengan negative 2. But you cannot times inside Tak boleh times because you have power 4. So 25 times negative 2, that one is a negative 50. That one is a 3 minus 2x power of 4. Cikgu tengok jawapan. Oh, bagus Oh, dapat betul lah. Okay. Pandai murid kita. Bagus. Golden Kips. Cikgu tak pandai nak sebut, kang sebut nama dia salah. Okey, ni Megat Muhammad Anik. Ini. Kang sebut nama salah, kang sensitif Okey, Ahmad Hufat. Yang itu dia. Itu yang B Ahmad Huzaifah. Ahmad Huzaifah dia buat yang B. Ini jawapan yang ni. Cikgu ada jawapan tapi nanti cikgu nak explain juga kan. Kita ni mesti nak explain. Okey, yang ini kan B ni. Awak mesti 6 ni, ini mesti bawa naik atas. Walaupun awak nampak dia dah harap, walaupun awak nampak dia divide, but no need to apply the question rule. Because 6 is a constant. 6 is not a function. But if the question I change, that one becomes 6x over 3 minus 2x power of 3. Alright, this one you must use lah. You must apply quotient rule, or if you want this one, you want to bring up, is okay. But when we bring up that one, you have to apply the product rule. For this case, 6 is not the function. 6 is a constant. If a constant, maksud dia awak boleh bawa naik ke atas. Okay, you can bring up, that one become y equals to 6, 3 minus 2x. Sebab tu awak kena latih the power bawa duk bawah naik atas, daripada atas turun bawah, kena berlatih. Okay, so this one when you apply direct formula cikgu pasti ramai tak pakai chain rule. Tapi hati-hati sebab dalam di SKP dia kata ada menggunakan chain rule. Kena berlatih. So ini awak akan dapat negative 18. Okay, tak apa, nanti cikgu tunjuk. Kalau nak ajar, cikgu ni memang suka mengajar tapi banyak benda kita nak buat kan. Okay, tak boleh. Cikgu tunjuk je answer. This is the answer. Okay, yang ini cikgu menggunakan saja, cikgu nak guna ni. Awak ready, that one boleh tanya soalan ni menggunakan chain rule, petua rantai. Okay, kalau petua rantai ini dia, awak jadikan yang dalam ni as a U. 3 minus 2x is a U. Okay, awak akan dapat apa ni? U kat dalam ni, U equals to 3 minus 2x. When variable U and x, of course lah this one is du over dx.
du over dx is negative 2. Alright, apa jadi pada ini? Because awak dah let b 3 minus 2x become u. Now become y is a 5u power of 5. Awak jadi macam ni. So now you have variable y and u. When y and u meaning dy over du. Differentiate biasa. 25 times 5, 25u power of 4. So this is the chain rule. Ini dia chain rule dia. What is dy du? Dy du is 225u power of 4. What is a du dx? Du dx is a negative 2. Okay, right. Ini awak akan dapat ni 25, negative 2, negative 50. Then you change back. Okay, awak dah buat let u is a 3 minus 2x. Now you change back. This is the answer. Kena practice juga sebab chain rule ini adalah kes yang terpencil dalam composite function. Dia adalah kes yang cukup terpencil. Jadi kita kalau bolehkan benda kecil-kecil pun kita kena harung juga. Kita kena practice. Okay, so now this is by using the formula saja. B ni yang tadi itulah. Alright, formula, direct formula is easy lah. Alright, so ini cikgu akan mana tadi? Dy dx negative 18 k. Ini cikgu buat naik atas. You have to bring up. Alright, and then negative 3 times 6 negative 18 power minus 1. Jangan lupa differentiate again dapat negative 2. Jangan lupa negative 18 times negative 2 dapat 36. This one you have to write in sampai habis lah, sampai selesai. Tak boleh sampai sini. Ini tak dapat markah pun. Okay, awak mesti selesai sampai sini. Dapat N1. Okay, so habis untuk ini. Sorry kalau cikgu agak cepat. Okay, alright. So next one. Product rule. Kita kena lalu semua cikgu kata tadi. This is a product rule. Product rule is a not given. Tapi bila tak bagi, awak ada kelebihan kat situ. Ada kelebihan. Okay, cikgu bagi masa lebih kurang 1 minit lah. 1 minit untuk awak hadam. Ini tak boleh direct formula ke apa, tak boleh. Sebab ini adalah function. Function itu bermaksud ada sebutan X. Okay, ini apa? Ini pun function, sebutan X. When both of them ada X, you cannot direct formula. Okay, apa jadi kalau awak dapat 4 sahaja? Kalau 4 sahaja, this one no need to apply the product rule. Because here 4 is a constant. 4 tu pemalar sahaja, nombor sahaja. So this one can direct formula. Okay, this one cannot. Alright, dan cikgu bagi keadaan ni, differentiate for x squared, tak bagi y, tak bagi fx. Differentiate. Because some student, kalau dia bagi y macam ni, dia nampak, oh ini dy dx, dy dx. Tapi bila kita differentiate, dia dah pening dah. Dia dah tak tahu dah. Okay, kalau tak bagi apa-apa, awak let B lah. Katakan 4x squared, 1 minus 2x power of 3 equals to y. Number 1 Because some student dia tak tahu tau. Dia nampak, oh cikgu soalan ni, awak bagi nama dia. Bagi nama. 4x squared in the bracket 1 minus 2x power of 3. Bagi nama kat dia. Okay, kita pelbagaikan notation of differentiation. The notation of differentiation. Okay, now cikgu tunjuk sikit. Okay, cikgu terus bagi kat you all Okay, ini awak mesti let B. Ini adalah katakanlah ini sebagai U. Ini sebagai V. Okay, what is du dx? Cikgu kata tadi kalau ada U and X, the variable, of course lah du over dx. Dapat 8x. What is a dv over dx? This one you have to be careful because that one is a composite function. Because ada power of 3, you cannot expand, meaning you have to apply the composite function your formula. Yang direct formula lah. Tak perlulah pakai chain rule. Okay, janganlah pakai chain rule untuk nak cari ni. Because composite function, you have 2 formula. Satu direct formula, the second one is using chain rule. But this one janganlah pakai chain rule. Alright, so 3 in front, the power minus 1, and jangan lupa you differentiate again, become negative 2. 3 times negative 2 is negative 6. Okay, apa kelebihannya bila tak ada formula? Formula not given. At least awak dapat ini. At least one of them correct. Awak at least dah dapat markah kaedah kat situ. Sebab formula tak bagi tu, cikgu kata bila kelebihan dia, formula tak bagi pun untung juga pada awak. Okay,
At least awak tahu what is U, what is V. At least awak tahu DU over DX. DV over DX. One of them correct pun kita terima. Okay. Then masuklah formula. Okay. Apa formula dia? Okay. Formula ini. Sekejap cikgu padam semua. Okay. Formula dekat sini. Ni formula dia. Cikgu letak kat situ. So you all boleh check. Masuklah U awak. Masa U. Okay, cikgu biasanya awak mungkin ajar benda yang sama lah. Sebab tu bila ada U kita buat DU kat bawah. Bila V kita buat DV kat bawah. Sebab awak cross ni. Macam mana dalam koordinat geometri line segment tu kan yang MN tu. Kita crosskan dia. Cross lah. So U pasangan dia dengan apa? Dengan DV dx. Okay, DV dx tu ambil yang kita dah simplify. Yang kita dah darab. Bagi senang. Apa-apa kan awak selesaikan dulu ini. Ini you can times. Okay, but 2 you cannot times because the bracket you have power of 2 tak boleh darab So 3 times -2 dapat -6. Okay, then you substitute for x squared, -6, 1 minus 2x, power of 2, habis. And then plus, the formula is plus, what is a v? 1 minus 2x, power of 3, 8x. Awak masuk kat sini, tu cikgu kata, formula not given. Here is satu markah dah. Dapat markah kat awak. Okay, but this kemahiran awak kena latih lah Kena latih. Sebab mungkin soalan boleh jadi macam ni. Alright, so this one kenalah berlatih, meaning you have to factorize. Okay, cikgu ajar juga sikit. So 4x squared -6, this one you can times. Dapat -24x power of 2. 1 minus 2x power of 2, habis. 8x ni awak bawa kat depan. Because A, B, because A, B ini equals to BA. Mana-mana pun boleh. So 8x tu cikgu letak kat depan. Now, masa ni awak kena factorize. Awak cuba tengok how to factorize. 8 dengan 24. 24 ini is multiple of 8 tau. So awak boleh keluarkan 8. Okay, x squared kat sini. Tapi sini x power of 1. Keluarkan x. Okay, and this is how to factorize. 1 minus 2x, this one. 1 minus 2x. This one is sama lah. The same coefficient, the same term So you take out 1 minus 2x. Tapi nak keluar yang mana? This one power of 3, this one power of 2. Awak keluarkan yang lowest power. Lowest power keluarkan. Keluarlah power of 2. Then buat big bracket. Ini kan macam awak factorize di sekolah low form dulu tau. 2xy plus 8 x squared y. How to factorize? Okay, how to factorize ini? 2 dengan 8, keluarkan 2. Sini x squared, ini x, sini x squared, keluarkan x. Cikgu letak kat sini power 3 lah. Ini y power of 3, ini y, keluarkan y power of 1. Then buatlah bracket. Sama je. Cumanya memanglah calculus kan? Ni memanglah best. Awak pun pening nak factorize kan? Tapi ini kaedah maksudnya konsep yang sama. But this one complicated, agak complicated. So ini bila awak keluarkan, awak tinggal apa? Tinggallah y squared. When you times, you will get the previous step. So when you take out 2, how to become 8? Of course lah plus. Of course lah times 4. That one you take out x. Apa tinggal? X. Dah. This is how to factorize. The same thing. When you take out 8, macam mana nak jadi -4? Of course lah this one is -3. When you take out x power of 1, macam mana nak dapat x power of 2? Of course lah awak akan dapat, sensitifnya, tertekan sikit ni. Ni power of 1. Ini awak dah keluar power of 2. Macam mana nak dapat power of 3? 1 minus 2x power of 1. That one factorization macam ni. Okay, tapi this one more complicated. Itu sahaja. So ini senanglah, bukanlah benda baru, bukan benda baru. Okay, so ini selesaikan. Jangan tinggal macam ni. Why? Because -3x plus 1 minus 2x, ini dengan ini selesai dapat -5x. This is the answer. Dan cikgu tahu under pembezaan ini, under differentiation, you having the problem with the product rule if pattern ini diberi. Pattern ini diberi. Jadi cikgu kata ada untungnya formula tak bagi, tapi once you apply je formula, at least awak jangan tinggal. Awak jangan tinggal. Awak buat du dx, buat sikit. Lepas tu awak ingat pula formula masuk. Masuk je awak dah dapat markah Okay. So dy dx equals to 90.
Oh, itu dah number 2 Okay, number 2 Okay, kita tengok number 2. Oh, lajunya. Alright. So this one, number 2 lagi senang tau. Sebab number 2 ini dia bagi find pada x equals to 1. Okay. That one find the value of dy dx when x equals to 1. Find the value of dy dx when x equals to 1. Soalan ni cukup best. Kenapa? Sebab no need to factorize. No need to factorize. Okay, cikgu tengok ni sebab ada pelajar dia factorize tau. Wasting of time. But number 1, yes. Because the value of x is not given. But this one awak macam bisa sama macam tadi. Let u equals to 6x. U and x is a variable. So what is du dx? 6. Tulis walaupun sikit. Jangan tinggal kosong. So v is a 2x minus 1. This one is involve composite function. Kena ingat. So 7 in front, the power minus 1. Jangan lupa you differentiate again, become 2. 2 times 7 is a 14. Dapat ini. Then you apply the formula. Dan selalu kalau awak buat sama macam cikgu kata tadi, awak sentiasa buat, ini bukanlah nak kata clue lah. Buat u du kat bawah, v dv kat bawah, awak cross. Awak akan jadi mudah. Bila kata product quotient rule, buat macam ni. Alright, lepas tu masuklah. What is a u? 6x. What is a dv? 14. What is a v? 2x minus 1 power of 7. What du dx? So, but this one no need to factorize. Jangan factorize macam tadi. Sebab ini you can substitute immediately. Terus ganti. Jangan duk nak buat, 6x, 6, keluarkan 6. Apa lagi? Bracket. Keluarkan apa? 2x minus 1. Ini kan dah buang masa. Okay, this one is 2. Cikgu tersilap kat sini 2x minus, ada tak 2x minus 1? Betul dah. This one 14. Ini power of 6. Tersilap kat sini. So 14 here is a power of 6. Kat sini power of 6. Okay. Awak tahu apa yang cikgu, walaupun silap cikgu dapat betul kenapa? Cikgu nak cerita kat awak daripada segi kaedah dapat markah. Kebetulan cikgu tersilap. Okay, cikgu nak tunjuk kat awak. Kebetulan cikgu tersilap. Apa jadi pada kes cikgu ni? Apa jadi pada kes cikgu? Pembahagian markah dia macam mana? Okay, ini betul. Ini cikgu betul tau. Ini cikgu betul. Tapi nampak ni cikgu buat salah. This one should be power of 6. Tapi cikgu buat power of 2. Bila cikgu cross, cikgu akan buat apa? U dv dx. Patutnya 14 power of 2. Tapi cikgu buat power of 7. Awak nampak? Cikgu silap kat sini. Cikgu silap tau. Okay, lepas tu 2x minus 1 power of 7. Ini betul. Partner semua betul. Ini salah. Okay, daripada segi pembahagian markah, okay, bukan nak kira markah sepatutnya kalau cikgu letak 2 kat sini, cikgu boleh. Kalau 2 kat sini sebab cikgu akan bring benda yang salah kat sini. Tapi cikgu ambil 7. Tak tahu kat mana. Tapi kenapa jawapan di bawah ni betul? Jawapan bawah ni betul because ini x equals to 1. When x equals to 1, apa power pun 2 minus 1 is 1. 1 power of 2 ke 1 power of 7 is a 1. Daripada segi kaedah, ini n kosong. Memang salah. Walaupun jawapan betul. Jawapan betul. Dekat sini memang cikgu takkan dapat markah penuh. Ini admits. Walaupun jawapan betul tapi daripada segi tulis betul. Lepas tu cikgu transfer ni memang cuai betul-betul. Awak hilang, kita hilang markah. Okay. Right. So hati-hati hati-hati. Jangan claim cikgu jawapan saya betul. Kenapa cikgu bagi saya kosong? Awak kena check. Okay. So sedikit bagus juga tersilap ni. Okay. So cikgu tahu soalan ni product rule ni memanglah agak mencabar. Tapi awak kena ingat, slow progress is better than no progress. Belajarlah sikit-sikit. Okay. So ini pula question rule. Penat sikit tau belajar pembezaan ni, differentiation. Memang letih. Okay, kita tengok question rule. Okay, question rule ini pun the formula is not given.
Ini keadaan dia. Saja cikgu bagi yang number 1 tu just dy dx, but number 2 tu bagi value g prime x, g prime 3. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Sekejap lah untuk Adam. Okay, sebelum kita nak jawab yang cikgu bagi, banyak soalan cikgu bagi tu memang soalan SPM ya. Sebab tajuk ni kalau cikgu nak bagi soalan yang mencabar pun nanti kita ada banyak masa pula untuk dia. Tapi ada juga boleh tahan lah. Especially bila soalan kebat tu boleh tahan jugalah untuk awak berfikir. Okay, kita tengok ini dah sah-sah dah. So ini jangan nak pergi bahagi pula. Ada pelajar kan dia buat macam ni. Salah lah. Lepas tu ini nak buat apa pula tak tahu. Ni buat negatif. X squared over 5. Ini daripada segi algebra ni memanglah awak tak boleh lah. So ini hati-hati. Di atas ini adalah U. Di bawah ini adalah V. Wajib. Jangan nak ubah dia. Jangan nak ubah. Cikgu saya rasakan kat atas nak bagi V lah. Tak boleh. Awak salah aja kan, meaning hilang markah. Hilang markah. Formula salah memang hilang markah. Okay. Okay, ini yang, dia buat apa ni? X squared, dy dx 3x squared. Macam mana dapat 3x squared minus 10x 3x minus 5. Okay, kita tengok jawapan Okay, ni bagus ni. Ni cikgu ke student ni? Bagus sangat ni. Okay, kita tengok answer. Ni. Mula-mula kita let sama macam tadi dan awak tengok kau cikgu buat. U du V dv. Ini dia cara. Cikgu tak ada skip-skip ya. Cikgu tak ada sebab sekarang ke SSM awak ada kaedah apa sekalipun, kaedah shortcut ke apa ke, awak kena tulis semua kaedah tu. Awak ada kalkulator canggih terus dapat jawapan ke? Tak boleh. Sebab cara pemarkahan kita adalah analitik. Cara penandaan kita adalah analitik. Analitik ini bermaksud the working is a very important. The working. Step-step tu amat penting. Okay, tulis semua. So sama macam tadi. Okay, sama macam tadi. So tapi pada cikgu untuk question rule lebih mudah. Lebih mudah. Okay, sebab dia biasanya tak perlu factorize panjang-panjang. Okay, what is a V? 3x minus 5. What is a du? 2x. What is a u? X squared. What is dv? 3. Lepas tu ini darab satu-satu. You times 1 by 1. 3x times 2x is a 6x squared. Negative 5 times 2x is a negative 10x. Okay, negative x squared times 3 dapat ini. Okay, so yang bawah is a v squared. 3x minus 5 power of 2. So inilah jawapan dia. Mana yang tulis tadi? 3x squared minus 10x. Bagusnya. Siapa nama? Cakap dia. Bagus. Titik darab 1. Okay. Mana darab 1? Tak apa, nanti itu B kot. Okay, kita tengok yang B ya. Ini yang tengah jawab tu ding darab 1 T equals to 2. Yang mana soalan mana? Okay. Alright, so tu number 1 ya. Okay, number 2 dia lagi mudah. Sebab tak perlu expand. Tu cikgu suka number 2. Tapi cikgu buat juga soalan number 1 untuk latih awak. Okay, number 2 lebih mudah. Sebab G prime 3. When G prime 3 tak perlu dah expand. Wasting of time. Okay, kalau macam ni, cikgu terus ganti. What is a U? U meaning at the top lah 1 minus 3x. What is du dx? Negative 3. What is a v? X minus 5. What is dv dx? 1. Oh, ini yang awak tanya ni Okay, kena. Better awak tulis walaupun dia adalah 1. Walaupun dia adalah 1. Jangan jadi cikgu kalau 1 kan tulis di bawah bermakna perpuluhan bukan darab. Perpuluhan. Tak. Ini kita terima Ini kita terima. 3.5 boleh tulis sebagai 7 over 2 boleh ataupun tulis 3.5 semua terima. Semua terima ni. Boleh bagi. Okay, boleh bagi. Alright, so awak masuklah. Macam ini yang cikgu kata, bila G prime instead of 2.1, which one? 2.1, I don't understand. Can we write 2 times 1? 2 times 1. Where is 2 times 1?
2 times 1. Cikgu tak nampak 2 times 1 kat mana. Okay, tak apa. Kita tengok. Ada tak cikgu titik tu simbol darab dalam komputer? Oh, dalam komputer. Okay. Alright. Tak apa. Cikgu buat time point lah ya. Ini maksudnya point. Tak apa. Itu benda kecil je. Tapi dalam komputer yelah maksudnya bila awak penulisan, bila 3 time 3.5 kita faham. Pelajar tengah menulis perpuluhan. Okay, itu maksud dalam komputer lain ya. Okay, so ini adalah cara sama. So V awak, okay, V negative 3, D is a U, okay. 1 cikgu tulis, walaupun 1, better awak tulis. Sentiasa buat So lepas tu cikgu tak expand lah. Cikgu immediately I substitute X equals to 3, 3 minus 2, 3 minus 5 is a negative 2. This one is negative 3 minus 1 minus 9 is a negative 8. Awak akan dapat ni lah. Awak akan dapat apa ni? 6 plus dengan 8. Okay, divide by 3 minus 5 is a negative 2. This one is a 4. Dapatlah 14 over 4. Ini tak boleh tulis macam ni. Cikgu boleh tulis macam ni. Salah. Ini bukan jawapan akhir. Okay, awak boleh tulis 7 over 2. Dah memadai 7 over 2 sebenarnya. Dah, tak perlu lagi nak buat dalam point. Okay, so right, cikgu teruskan. Ini pembezaan ataupun the second derivative. Saja kita praktis sikit. Sebab ada cikgu kata ada dalam DSKP, semua cikgu sentuh. Alright, because some of you pun tak tahu what is the second derivative. Second derivative meaning you have to differentiate again twice. Okay, so this one very easy. Okay. Alright, so ini cikgu pergi dengan laju because X wajib you bring up 5x power of negative 1. So you have to make sure before you differentiate semua berada di sebelah atas. The variable X berada di sebelah atas. Kalau constant tak perlu. Alright, buat dah dy dx macam biasa. Okay, ini pun cikgu typing error ni. Tengok, ini patutnya d squared y over dx squared. Okay, ni kena tengok balik. Okay, ini awak akan dapat, inilah macam biasa. Macam biasa, awak differentiate 4 times 20. Okay, ini this one dapat 0. Negative 2 dapat 10, dapat negative power of negative 3. Ini cikgu kata berlatih lah. Berlatih, bawa dia ke bawah. Okay, this is the answer. Okay, cikgu rasa ini tak ada masalah. Alright, so now kita tengok, okay, lagi, tu cikgu kata, tajuk yang paling panjang adalah differentiation. Alright, what is a persamaan tangent? What is the equation of tangent? Equation of tangent ini bermaksud ini adalah curve, ini dia tangent. Awak nak cari persamaan ni. Persamaan garis lurus nama dia. Persamaan garis lurus. Tapi garis lurus ataupun special lah. Sebab dia adalah satu straight line touches a point on a curve. Okay, dia bukan garis lurus yang stand alone macam ni. Ini garis lurus. Tapi ini kita namakan garis tangent. Sebab dia menyentuh satu titik di lengkung. Okay, how to find the equation of tangent? Sama je macam awak belajar dalam koordinat geometri. Y equals to mx plus c. But for this case, the m here represent as a dy dx. M here is a dy dx. Okay, mana nak boleh cari gradient? Sebab gradient dia satu titik je. Awak boleh cari gradient if you have 2 point. So this one, if garis lengkung ini satu titik je. Okay, so kecurunan lengkung itu bermaksud kecurunan tangent. Okay, mana ada kecurunan lengkung? Tak ada. Kecurunan tangent ada. Okay, so inilah the equation ataupun this one lah. Ini sama juga awak dah belajar dalam koordinat geometri. So this is the second formula. Y minus y1 equals to m gradient tangent. X minus x1. Okay, what is a normal? Sama macam tadi, cikgu explain tadi. This is the gradient of normal. Alright, kita tengok soalan. Find the equation of the tangent and normal to the curve at the point x equals to negative 1. Okay, find the equation of the tangent and normal to the curve. Okay, cikgu bagi masa, hadam sikit dalam 2 minit.
Oh, ada pelajar tanya, can we write 2 in the bracket 1 instead of 2 times 1? Can. Okay. So if you understand what is meaning of point here meaning times. Okay, walaupun dia ada kat bawah ke, ada kat tengah ke, itu bukanlah menjadi satu kesalahan pun. Alright, sebab ada yang penting konsep awak betul. So, meaning the examiner, cikgu sendiri faham apa yang pelajar tulis. 2 in the bracket 1 or 2 times 1. Unless bila awak buat 2.3 tu awak tak darab. Itu salah. Kalau 2 in the bracket 3, lepas tu awak pergi buat 2.3, awak baca dia sebagai point. Okay, 2.3 itu adalah 2 times 3. Okay, so kalau awak dah buat latihan, dah buat awak pun sendiri, apa maksud point kat situ? Okay, itu bukan jadi satu kesalahan yang besar. Okay, kecil itu benda kecil sangat. Titik itu simbol darab dalam komputer. Tu tak ada, ini dalam maths tak ada masalah. Okay, so now kita tengok the equation. Kita tengok sekarang the equation ya. Alright, ini dia. This is the solution. Cikgu tunjuk sikit the solution. Alright, y dy x equals to -1. Okay, x equals to -1, awak pun buatlah dy dx. Gantikan x equals to -1. Cikgu buat bracket. Kenapa cikgu buat bracket? Kalau cikgu buat point -1, tak tahu nak baca. Awak pun tak tahu nak baca. Tapi kalau x to 1, yes, cikgu boleh buat je. 4.1. Maksudnya times lah. Okay. So bila cikgu buat ini ialah sebab kita buat dalam guna komputer guna laptop ni satu nak buat bracket tu agak buang masa sikit. Okay. So tapi ini cikgu still buat dalam bracket because 4 in the bracket -1. So dapatlah -9. You have to find one by one. What is a gradient tangent? Dy dx is a -1. What is a gradient of normal? Inilah yang formula ni. So negatif ini memang ada. So 1 over -9. Dapatlah 1 over 9. This is a gradient normal. But for this case, we don't have the point. They just bagi the point x equals to 1. -1. The value of y is not given. Okay, dia keadaan dia, kalau cikgu sketching, dia keadaan dia macam ni tau. That one is a small shape. This is a quadratic. Okay, kalau x equals to -1, maksudnya kat sini lah. Katalah kat sini Ini adalah x equals to -1. Okay, when x equals to -1, cikgu tengok gradient dia is a -9. Salah lah graf cikgu. Dia macam ni lah. Sebab gradient dia is a negative. Bila gradient dia negatif, cikgu buat inilah keadaan dia. Katalah macam ni, dia duduk. Dia macam ni lah. Sebab gradient dia is a -9. Okay, inilah x dia. X dia apa? X dia given -1. Y is not given. Kena cari Y. Inilah cikgu masukkanlah juga sikit kena fikirlah. Ni soalan ni dah level tinggi sikit lah. Okay. So x equals to -1 masukkan dalam persamaan curve. Dapatlah 7. So dapatlah titik. -1, 7. So how to find the equation of tangent? Masuklah cikgu menggunakan formula yang ini. Tak kisah awak nak pakai mana-mana formula. Cikgu pakai yang kedua. Y minus 7 dapat ni. Dan awak simplify lah sampai habis. Okay, so yang ini pula awak equation of normal ambil yang 1 over 9. Sama je. Okay, so maksudnya ini persamaan yang kedua kat sini. 90 degrees. Ini persamaan gradient. The equation of tangent, ini is as the gradient of the equation of normal. Okay, dia mesti 90 degrees. Okay, so habis untuk ini. Alright, kita follow, kita lagi maximum minimum. Rohani? Ya? Rohani, kita dah 1 jam, jadi kita take a break, rehat sekejap. Boleh? Sekejap, banyak lagi nak Okay, boleh break. Sekejap je untuk sesi iklan. Okay, dan selepas ini kita akan teruskan semula. Bolehlah minum-minum sekejap, okay? Okay, boleh saya nak pergi minum je. Break sekejap. Panjang, tajuk yang paling banyak.
Okey. Okey, baiklah. Kita teruskan semula dan terima kasih kerana pelajar-pelajar masih terus bersemangat bersama kami. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita dengar kembali perkongsian daripada Cikgu Rohani. Dipersilakan Cikgu Rohani. Okey, mungkin kita tunggu sekejap. Cikgu Rohani belum masuk lagi. Okey, jika pelajar-pelajar yang di talian masih ada pertanyaan, ya, boleh komen di ruangan chatting dan kita akan bacakan soalan-soalan itu untuk dijawab oleh penceramah hebat kita, Cikgu Rohani. Boleh komen di ruangan chatting, ya. Cikgu Alia pun boleh jawab juga tu sementara Cikgu Ya. Rohani belum Okey. muncul kan. Ya, sementara menunggu Cikgu Rohani, saya pun boleh juga tolong jawab kalau berkenaan lah. Ya, memang berkenaan lah sebab cikgu pun mengajar juga. Ya, Cikgu Rohani. Sedia saya dah ada. Cikgu Rohani? Dah. Sudah Okey, minum? dipersilakan Cikgu Cuma nak Rohani. komen tak sama je Alia mengajar ni. Tak ada hebat pun. Saya lah. Sama je kita. Ajar tajuk yang paling mencabar kan? Budak tak suka jawab. Ya, pembezaan ni memang dia agak panjang kan. Jadi kalau topik yang saya paling kan 2 jam panjang. tu tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Dia adalah topik tak puas tu 2 jam. Dia topik yang paling panjang. Lepas tu yang panjang juga adalah trigonometric function. Pembezaan trigonometric function adalah 2 topik yang panjang. Panjang sebenarnya. Ya, lama. Betul. Dan apa ni, kalau untuk topik ini bagi saya lah, saya ingatkan pelajar-pelajar ingat dia tak punya dengar lah Alia. At least yang 4, ada 4 application ya. Application of differentiation tu. Tak boleh dengar? Boleh dengar? Terputus. Boleh dengar saya ke? Boleh. Okay, tak apalah, kita persilakan. Persilakan Cikgu Rohani untuk teruskan perkongsian. Okay, so now kita tengok titik maksimum minimum. Cikgu bagi masa untuk you all jawab sekejap. Titik maksimum minimum ni adalah yang paling kerap disoal. Banyak disoal. Selalu. Dan kita boleh buat soalan berbentuk kebat. Itu yang best tu, maksimum minimum. Banyak soalan kebat sebenarnya boleh dibuat daripada maksimum minimum, small changes, rate of change. Itu semua boleh disoal tu. Boleh dibina item kebat. Okay, so soalan cikgu rasa semua pun pelajar dah tahu under matematik tambahan untuk KSSM ni kita punya subjek bukan lagi additional matematik. KSSM kita adalah tajuk subjek tu sendiri, nama dia matematik tambahan, maksudnya bahasa Melayu followed by bahasa Inggeris. So cikgu buat semula maksudnya tukar baliklah note semuanya dalam bahasa Melayu followed by bahasa Inggeris. Okay, given y for x plus 9/x, find the coordinate of the turning point. Hence determine if the turning point is a maximum or minimum. Okay, so cikgu tak boleh ni sebab dah pukul berapa dah. Belum lagi dapat soalan-soalan SPM. Alright, solution dia sama macam tadi, x tu awak bawa naik atas. Okay, at the turning point dy dx 0, tadi kita dah tengok dy dx ini dia 0 sebab dia parallel dengan x axis. Dia parallel dengan x axis. Ini x axis awak. Betul lah kalau x axis ini parallel dengan x axis, the gradient is a 0. Okay, lepas tu awak ini awak hati-hati sebab dy dx ini bawa naik atas. Ini nampak ni. Awak ada kemahiran algebra kat sini. Awak memang kena, that's why calculus tu dia menjadi cabaran dia banyak. Memanglah komponen algebra ni dia merentasi semua komponen Dalam statistik ada algebra, dalam calculus ada algebra, dalam trigonometric function ada algebra. Jadi kalau algebra awak agak lemah, sebab tu awak tak boleh jawab. Awak sebenarnya mungkin boleh buat dy dx dengan baik. dy dx ramai pelajar boleh buat dengan baik. Tapi bila soalan awak nak cari je nilai x tu, awak ada masalah kat situ. Okay, so ini 9, 4 ni bawa ke kanan atau kiri kanan, ini dia x dapat 4. Lepas tu awak cross multiple awak akan dapat x squared equals to 9/4. So awak akan dapat ni
Square root 9 over 4. Cikgu buat 9 over 4 because that one is a perfect square. So boleh buat macam tu. Plus minus. Jangan lupa plus minus. Okay, awak akan dapatlah plus minus 3 over 2. Jangan lupa plus minus. Okay, so kenapa tu cikgu tak boleh nak explain banyak lebar lah ya. Okay, and then this one you have to cari one by one. When x is a positive, what is y? Gantilah, awak mesti ganti dalam equation ini. Tak kisah ganti dalam ini atau ini. Cikgu ganti kat dalam ni. Dapatlah 12. The y is 12. This is the point. Okay, when x equals to negative 3 over 2, what is a y? Y is a negative 12. This is point. Alright, soalan kata apa? Find the coordinate of the turning point. So meaning you have two turning point. But which one is a maximum, which one is a maximum? Alright, so sekejap. Cikgu padam dulu. Okay, ini dia. Cara nak determine whether the point is a maximum or minimum, cikgu menggunakan second derivative. Cikgu tak uji guna garis tangent. Okay, sebab that one dasar dia adalah turning point, ada titik. Because konsep garis tangent itu awak kena nak uji before and after. Cikgu guna second derivative Okay, so second derivative awak kena differentiate lah lagi sekali. Differentiate yang mana? Differentiate bila ini awak bawa naik atas dulu. Okay, maksudnya awak dapat dy dx. Dy dx ni, cikgu ajar sikit So dy dx, awak susun, ini bawa naik atas dulu. Awak sentiasa, x tu sentiasa bawa di atas. Okay, itu antara yang awak kena berlatih Sebab tu awak perasan tak, soalan ni banyak x tu suka duduk di bawah. Sebab ramai pelajar akan salah kat situ. Awak praktis banyak-banyak. Okay, so awak akan dapat lah. D squared y dapat ni. Dapat ini. Then awak ganti. When x equals to 3 over 2, cikgu tak cari value. Awak cari sendiri, dia dapat positif. Tak perlu pun cikgu cari sebab dia power 3. Dia pula positif kat sini. Dapat positif. Kalau positif, of course lah dia minimum point. Awak kena ingat tadilah. Kena hafal. Ni satu bentuk yang berada di aras. Awak kena ingat. Okay. Walaupun soalan ni dia dah di level tinggi juga Alright, so bila x equals to negative 3 over 2, ini cikgu tak cari pun value. Of course lah. This one is a odd number. Kalau odd number dia akan jadi negatif juga sebab dia power 3, dapat negatif. So ini adalah maximum point. Okay, ingat maximum minimum ini adalah menjadi soalan yang cukup favourite. Okay, so the next one. Okay, lagi-lagi. Belum lagi ni. Ya. Boleh nak tanya? Maknanya pelajar tidak perlu mencari nilai je lah. Nilai tak perlu. Hasalkan ganti nilai nampak dia negatif. Ya, nampak aja boleh letak. Ya, betul. Sebab ada case yang dia bukannya nak menyenangkan, dia akan dapat macam ni. Macam ni you have no time pun nak buat. Okay, as long as awak buat more than, jangan tak letak value awak letak positif then more than 0. Then kita ada dah markah kat situ. Okay, so satu lagi because of dia even kan, kuasa 3 ini negatif. Alright, so the second one, okay, ini dia the second last ni. The rate of change, ini lagi satu. Rate of change. So kita ada 4 ya, kita ada maximum minimum, kita ada rate of change, kita ada small changes. Lepas tu kita ada the first one tu, hukum-hukum tu. Kena berlatih lah. Soalan ni sebenarnya senang. Tapi pelajar, student saya lah, ada yang setengah tu dia dah, awal tu dia nampak dah susah. Lepas tu, bila dapat akhir tu dia rasa dia dah macam, letih lah nak buat soalan ni. Sebenarnya yang kat belakang tu lagi senang sebenarnya. Okay, rate of change. Alright, so kita tengok soalan dia. Clue dia pun ada. Okay, ini awak kena sensitif lah. Sebab soalan kata the radius of circle increases. Kena sensitif dengan decreases, increases. Dalam ini adalah perangkap. Bertambah dengan berkurang tu ada beza dia. So increases, the rate of change. The radius which a rate of centimeter, unit ini pun boleh bantu kita. Okay, 0.2 cm over second. Maksudnya cerita pasal apa? Radius, meaning dr over dt. Decreases, meaning 0.2. Nak letak tambah boleh. Tak nak letak pun tak apa.
Okay, lepas tu apa soalan minta? Alright, find the rate of change of area. Ini awak kena latih lah, rate of change. Perubahan dia semuanya terhadap masa. Rate of change of our age pun terhadap masa. Setiap tahun bertambah usia, bertambah. Cikgu Alia dia muda lagi kan? Cikgu ni dah nak pension dah. So the rate of change So the rate of change of area maksudnya dA over dt. Ini dia. Kalau cikgu biasanya awak boleh buatlah betul dA over dt ni jadikan sebagai subjek. Sebab dia nak. Dia nak jadikan sebagai subjek. Okay, lepas tu ini rate of change dA kat atas, dt kat bawah. So now both of them benda yang sama. So make it dA over dt tu sebagai subjek. Kenapa? Sebab dia tanya. So tu cikgu kata rate of change very easy. Tapi awak kena tengoklah apa equation yang dia bagi. Alright, equation ni senang sebab dia kata berkenaan dengan circle je. Alright, so of course lah ini mesti ada 3 variable. Kalau circle ni of course ada A, of course ada R. Perubahan terhadap masa. dA dengan dt dah ada. So ini dr, sini dr. Rate of change meaning awak boleh create chain rule, awak boleh create your own chain rule. Okay, we look at the answer. Senang. Tengok the solution. Itu tapi ini awak kena fikir ni ada lebih sikit lah. Okay, we talking about apa? A circle. Circle of course lah pi r squared. A and R benda berubah ya. Bila R berubah, A berubah. Pi is a constant. Pi tak berubah. Pi is a 3.142. Okay, yang berubah is A and R. Okay, so dA over dr 2 pi r. Ini yang awak nampak macam kadang-kadang ada pelajar dia buat dA over d pi. Dia sebenarnya tak tahu apa benda ni. Dia perubahan ni berubah. Pi tu tetap. So what is dr over dt? 0.2. Then cikgu masuk. Masuklah 2 pi r. Ni 2 pi r. Masuk aje. Ganti. dr over dt. Okay, so r is what? Given r, the radius is a 5. Okay, so 2 times 0.2 is 0.4 pi. Apa radius? 5. Dia tak kata apa-apa in term of apa. Nak ganti tak apa, tak nak ganti tak apa. Kalau dia tak kata, dia just kata, mana soalan kata, find the rate of change of area. Boleh tinggal macam ni. Tak perlu ganti pun pi. Okay, ataupun dia kalau dia nak, dia kata use pi, 3.142. Okay, so jangan buat lebih-lebih Sakat ni pun dah boleh. Alright, kita tengok the last one. Satu perjalanan yang panjang pembezaan ni. Okay, small changes. Boleh tanya soalan sekejap? Apa dia? Tanya soalan sekejap? Boleh. Nak tanya, macam rumus-rumus bagi area of circle ataupun volume of sphere ke ada diberi tak dalam soalan untuk KSSM ni? Okay, kalau area, tak ada. Kalau area, dia takkan bagilah. Kalau area circle ni pi r squared, tak bagi. Tapi kemungkinan kalau volume of sphere, volume of sphere yang susah-susah tu dia bagilah. Kalau setakat yang macam area of circle, macam area of cube, volume of cube, volume of apa lagi, silinder, dia biasanya jarang bagi. Okay, tapi kalau volume of sphere tu mungkin dah ya, sebab sphere ni kadang-kadang pun pelajar lupa kan. Okay. Betul. Budak pelajar tanya, cikgu kalau guna pi, okay. Kalau dia tak kata apa-apa, jangan ganti apa-apa, ikut arahan. Kalau dia kata use pi 3.142. So kalau dia kata use, kalau dia tak kata apa-apa, awak tinggal macam ni. Awak cuba ikut arahan. Okay, cuba ikut arahan. Okay, so cikgu sendiri bila pemarkahan ni cikgu cukup hati-hati. Kalau soalan tak kata apa-apa, awak tinggal dalam pi. No need to substitute. Okay. Alright, so now the last one. Soalan dari Ain Solehah tu. Apa dia? Okay. Untuk soalan ini soalan dari Ain Solehah. Mana Ain Solehah? Untuk soalan ini kebiasaannya berapa markah cikgu? Soalan yang mana? Soalan mana? Soalan ni inilah ni. Yalah, ini ya. Saya rasa Okay. ini. Mari kita bagi. Rasa-rasa yang mana boleh dapat? Rasa-rasa ini. Ini. Kau cikgu lah. Okay, sebab kita tak tahu ni. Soalan ni 3 markah. Awak buat dA over dr or dr over dt. Salah satu betul. Okay. Dia takkan bagi dA over dr 1 markah, dr over dt 1 markah. Takkan.
Salah satu. Okey, dia salah satu. So sebenarnya anak-anak kemahiran apa yang cikgu nak uji kat sini? Dalam kita memberi markah, kemahiran apa cikgu nak uji? Kemahiran dia, pelajar tahu tak? The rate of the radius increases which a rate of 0.2 cm. Pelajar tahu tak apa maksud ayat yang panjang ini? Pelajar tahu tak ini maksudnya dr over dt? This is the purpose yang cikgu bagi kat situ markah. Pelajar tahu tak maksudnya this one involve area. What is area? Area is a pi r squared. Pelajar tahu tak bila A berubah, R pun berubah. Okey, pelajar tahu tak bila yang ini maksudnya dA over dR. So kita takkan nak bagi dua-dua. Cikgu cuma nak tengok, pelajar tahu tak ini? Atau ini? Salah satu cikgu boleh bagi markah. But depends cikgu tak boleh kata ini awak buat macam ni, macam ni. Sebab tiap-tiap tahun dia kadang-kadang berubah cara pemarkahan dia. Okay, tapi apa yang ada awak tulis je semua. Apa yang ada awak tulis semua. Okay, so and then ini dia bagi bukan kat sini tau. Dia bagi apabila awak menggantikan R. Awak menggantikan R. Ataupun awak boleh buat macam ni 2 pi 5 awak menggantikan value. Here is another 1 mark. And the last one is a 1 mark. Markah dia 3. Takkan 2 dan takkan 4. 4 tu banyak sangat. Tak ada apa pun kemahiran. Kemahiran dia cikgu nak tengok apa? dA over dr atau given dr over dt. Kemahiran dia apa? The chain rule. Chain rule is another one ni. Satu lagi chain rule tak bagi. Apply je chain rule dapat markah. Okay. Sangat senang Sangat senang sebenarnya tu. Sebenarnya markah at max ni dia terlalu friendly. Friendly sangat. Dia friendly dengan pelajar. Okay, tapi cikgu tak boleh nak cerita. Kadang-kadang kan awak A salah. Macam ni kan, contohlah kalau A awak salah dapat N kosong. Jawapan salah, theta salah. Theta awak patutnya 0.37 contoh 86 Awak pergi buat theta awak 0.39. Of course lah salah. Sebab jawapan akhir mesti 4 decimal places. When you give your answer 0.39, 0.38 salah. Dia awak dapat N kosong. Ataupun katalah awak sebab awak rounded off. Okay, katalah jawapan awak totally wrong. 0.287. Ini budak ni kan, dia memang buat 4 decimal places tapi jawapan dia salah. N kosong. Tapi bila awak mencari, let's say awak mencari the arc dia. Arc dia awak pun pakailah R theta. Awak guna benda yang salah dalam ni. Okay, awak guna benda yang salah. Katalah radius dia 10. Let's say 10 ni cikgu cerita sikit lah sebab tadi tanya soalan. Okay, so theta dia, awak transfer benda yang awak salah. Daripada segi kaedah, kemahiran apa cikgu nak uji kat sini? Kemahiran cikgu nak uji, budak ni tahu tak formula? Budak tu tahu tak S equals to R theta, theta in radian? Dan dia masukkan benda yang salah dia cari dalam formula. Apa kemahiran cikgu kat sini? Kemahiran cikgu adalah cikgu nak tengok budak ni tahu tak pakai formula. Budak ni tahu tak theta in radian. Here is a K1. Untuk admax dia terlalu friendly. Awak kumpul markah kaedah pun awak dah dapat banyak dah markah. Awak jangan terkejut awak akan dapat grade yang cukup tinggi. Awak kumpul markah kaedah sahaja. Okay, tapi of course lah kita tamak kan, setakat kaedah je tak best lah kita nak dapat A kan. So kita buat betul-betul. Okay, so ini penyelesaian dia. Given. Mana dia? Given Y, find the small change in Y. Ini jangan awak hati-hati. Sebab dia tanya small change in Y. Okay. Okay, betul-betul. Ini senang. Ada satu lagi soalan lain. Okay, mana dia? Find the small change in Y when X increases. So, tu cikgu kata soalan ni awak jangan tinggal. Awak kata cikgu saya kan kalkulus ni masih pening. Saya tengok pun cikgu tahu kalkulus di mana-mana sahaja. Okay, kalkulus kadang-kadang bila kita buat minimum adequate syllabus mesti pelajar yang memang tak boleh jawab, kita memang tak bagi dia jawab kalkulus. Tapi kita juga mengajar dia untuk dapat markah minimum. Awak buat je di YDX, awak akan dapat markah. Jangan tinggal sebab di YDX is very easy lah cikgu rasa. Awak berlatih banyak-banyak. Okay, tak boleh yang bawah pun tak apa, buat sikit cukup. Dapat markah. Jangan tinggal kosong.
Awak mesti nak cuba jawab. Lepas tu ini kita tengoklah delta X. Delta X tu bermaksud awak ambil titik akhir, okay, the terminal point minus dengan initial point, titik awal. Sebelum berubah dengan selepas. Bila yang selepas 2.01, awak ambil lah tolak dengan after, tolak dengan before dia. So inilah delta X dia. Okay, apa delta Y? Ini is the formula. Okay, ini kena senang sangat ni. Delta Y over delta X. Cikgu rasa inilah formula paling senang kat dalam dunia. Senang je. So and then very simple. Okay, and then alright, lepas tu awak pun ganti, awak akan dapat jawapan. Okay, find the small change in Y when X increases from 2. So awak akan buatlah dy dx 6x, X equals to 2. Okay, 2 ini maksudnya sebelum dia berubah. Okay, dapatlah. Awak times tengok betul tak ni? 6 times 2 is 12, 12 minus 5 is 7. Okay. Alright, so satu perjalanan yang panjang. Alright, kita tengok soalan ni pula. Ini the last one. Given y is 1 over x squared, find dy dx. Apa yang soalan salah ni? Golden? Soalan salah. Yang mana soalan salah? Boleh tulis. Okay, tak apa. Kita tak perlu tengok soalan dia, tapi kita tengok maksudnya daripada segi dy dx je lah ya. Daripada formula tu apa awak nak masukkan. Dah cukup dah Okay, so kita tengok contoh the last contoh. Dia contoh tapi pun soalan-soalan dia bukanlah bentuk yang biasa Okay, so given dy dx. Tentukan hence find the approximate value. Clue dia kat sini. Bila kata approximate value, formula dia yang ni. Maksudnya y new ni. Equals to the y original, y yang asal, plus dengan delta y. Kena ingat ini. Inilah cikgu kata soalan ni awak ingat je awak boleh jawab. Okay. So, tapi awak hati-hati because x not given. Dia bagi 3.1. Okay. Apa yang kita dapat? Okay, sorry cikgu. Boleh kat situ. Okay, ini dia penyelesaian dia. So, dy dx lagi sekali. Walaupun awak tak boleh jawab semua, awak boleh buat dy dx. Negative 2 and then x bawah negative 3 ni bawa ke bawah. Bagi tulis bentuk belajar Then awak ganti. Kenapa x equals to 3? Because 3.1 ini dia berada kat sini. 3.1 kat sini. 2.99 kat mana kat sini? Jadi original dia berada kat tengah-tengah ni. So itulah x yang awak kena ambil yang asal. Okay, itu adalah yang value yang asal dia. X ini awak kena berfikir. Ada soalan yang dia tak bagi tau. Ada soalan kata find dy dx when x equals to 3. Itu dia bagi clue. Find dy dx when x equals to 3. Ini memang dia bagi clue. Tapi soalan ni memang cikgu tak bagi clue. Awak kena fikir. Okay, 3.1, that one is a small change. When small change maksudnya nearest to 3.1 is 3. Kalau 2.99 nearest to 2.99 is 3. Itu maksud dia. Okay, so awak pun buatlah dy dx. Cari dapatlah negatif, ganti kat sini. When x equals to 3, the original y is a 1 over 9. What is a dy dx? Ini dy dx. Ganti juga, you substitute with a 3. So this one negative 2 over 27. This one is a dy dx dia. Kena pakai formula ni, dia memang panjang. Okay, bukan nak kata panjang lah. Soalan ni pernah keluar 2018 ke 2019 section A paper 2. Ramai pelajar dia tak ingat cara. Dia bukan mencabar, dia cuma awak tak ingat. Sebab dia adalah level yang faham, ingat and aplikasi lah, of course lah menggunakan aplikasi. So ini dia formula dia. Okay, 1.3 1 over 3.1 squared. Okay, what is the y original dia? Ni cikgu dah cari dah siap-siap. Tengok balik. Okay, 1 over 9 plus delta y. How to find the delta y? Okay, delta x is a 0.1. What is delta y? Delta y adalah dy over dx time delta x. Kena ingat cara. So dy dx apa? Negative 2 over 27. What is delta x? Delta x is a 0.1. Okay, there's this answer you can check.
This answer you can check. 1/3.1 squared. Tapi dia akan lari sikit daripada jawapan kalkulator. Okay, kadang-kadang dia sama, kadang-kadang dia lari. As long as make sure ini jangan duk rounded off terlalu awal. Sebab ada pelajar yang dia pergi buat 2/27, dia buatlah pada 2 tempat, 2 decimal places. Dia buat kat sini ni 2 decimal places. Memang awak tak dapat jawapan akhir kat belakang ni. Awak kena ingat ongoing process, intermediate working, katalah ada pelajar nak suka guna kalkulator, bila nampak fraction ni nak tekan kalkulator dulu. Cikgu tak guna. Cikgu ambil yang ni. Cikgu ambil ini sebab cikgu kadang-kadang kalkulator ni takut sebab salah sikit je dia akan efek jawapan akhir. Ni untuk pelajar yang memang yang duk score tapi sikit dia kan awak akan hilang. So cikgu bawa negative 2/27. Kalau awak, tapi habit pelajar bila dia nampak sini mesti dia nak rounded off dulu. Oh nak guna kalkulator. Make sure lah awak buatlah until 4 decimal places yang ada value. Kalau macam ni kan. Kau 0, 3, 9, 1. Ini make sure dalam 4 significant figures. Kalau dia setakat 0.3917 tak apa. Sebab tu kena tengok betul-betul pasal decimal point ni. Because dia akan effect ni dekat sini ni takut dapat N kosong. Jadi ingat habit awak ongoing process, intermediate working, make sure lah awak buat lebih point pun tak apa. Okay, kalau nak tukar lah. Cikgu tak tukar. Cikgu kekal macam ni. Habit belajar. Okay, so 1 point, inilah 1/2.99. Ini dia berubah kalau 2.99 tu awak ambil 2.99 awak minus dengan 3 sebab dia duduk kat sini. Daripada 3 ni dia jadi kat sini. Dia mesti ada beza 2.99. Okay. So ini awak akan dapatlah ni negatif. Masuk je. Cikgu pun masuk ni. Dapat check. Awak boleh guna kalkulator untuk check jawapan. That is why soalan ni kata apa? Seterusnya. Hence. Find the approximate value. Ingat clue bila kata value ini formula. Sebab ada approximate change pun ada. Approximate change just delta X or delta Y. Tapi bila kata approximate value, ingat tu. Tu clue dia lah. Okay. So, ini pun boleh check. Mungkin jawapan lari sikit daripada kalkulator. Jangan ubah. Awak asalkan awak dapat macam ni, awak follow awak ni. Nanti pergi tukar pula. Kalkulator kata macam ni. Dia depends on your step. Okay. So, itu sahaja berkenaan dengan soalan. Satu perjalanan yang panjang, cikgu rasa hampir 1.5 jam juga kita untuk melalui semua konsep. Okay, tapi dalam ni ada juga soalan-soalan SPM, dia bukanlah senang juga. Okay, so now kita pergi soalan SPM. Okay, cikgu bagi idea, cikgu ada banyak bagi clue tadi, cikgu bagi juga petua-petua. Your teacher can open the door. Okay, but you must enter by yourself. Kita tak boleh buat apa-apa, kita boleh bagi clue je. Okay, alright. So now, ini SPM 2012. All the concept kita dah buat tadi. Sekarang awak apply yang awak dapat. Awak apply apa yang awak dapat tadi. H prime X, very easy soalan ni. Sebab tu, but some student bila kata H prime pun dia tak tahu. Dia pergi cari inverse soalan function. That is the notation is a very important. The notation of the differentiation. H prime X, dy dx, d/dx in the bracket. Differentiate. Itu adalah the notation of differentiation. Okay. Cikgu macam beletih ke? Tak ada kan? Bagi petua. Tapi kalau banyak-banyak cakap nanti awak boleh tulis lah. Okay. So memang betul-betul bercuti anak-anak ni. Tak apa, nanti boleh tengok kemudian. Sayang awak tak tengok ni, calculus ni. Differentiation ni. Tapi dia secara live ni lain kalau nak tengok kemudian tu memanglah. Kan dalam YouTube. Dalam YouTube ni sebenarnya banyak sangat. Kita tak terkejar nak buka. Banyak, terlalu banyak. Ada pelajar, dia nak cikgu dia je mengajar. Dia tak nak yang lain. Macam tu pula. Ada pelajar yang dia kata cikgu buat, adalah kawan-kawan kita
kata kawan dia, student dia tak suka nak tengok YouTube. Dia mesti nak cikgu dia mengajar ataupun YouTube cikgu dia. Memang macam tu. Dia nak YouTube cikgu dia. Sebab dalam YouTube sepah-sepah berlambak-lambak. Memang kita tak sempat nak tengok. Kita punya webinar pun sama kan? Webinar kita pun sama. Banyak sangat. Betul. Memang tak terkejar. MRSM pun ada buat MRSM ada buat, JPN Selangor ada buat. Ada. Yang semalam JPN Sabah, JPN Selangor pun hari ni, hari esok kot. Hari Ahad. Memang tak sempat. Memang tak sempat nak tengok. Jadi kan kalau ada live kan dia masuk je. Kalau betul. Nak tunggu kemudian nak masuk. Sama. Dia kes sama macam kita lah kan. Bila JPN bagi kan, macam saya sendirilah. Dia kata live saya masuk. Sebab bila nak masuk kemudian saya rasakan memang kita tak terkejar masa. Tak terkejar, betul. Tak terkejar. Macam lah anak-anak kita pun sama lah kan. Sekejap dia nak buat admat, sekejap nak buat fizik, semua nak buat chemistry, nak buka YouTube lagi. Tak terkejar. Ya. Tak terkejar. Last kali dia nak face to face lah. Tapi ini sebagai satu medium lah. Okay, sebagai satu betul. medium. At least antara usaha kita lah. Antara usaha pihak JPN untuk membantu pelajar di masa-masa yang tidak bersemuka tu kan. Pelajar di rumah kalau ada keperluan, dia boleh ulang kaji, tengok balik video-video. Betul. Itulah, tapi kita kalau lama sangat pun kan yang tahu tu kan awak drag sikit. Awak pergi ke depan sikit kalau yang dah tahu kan. Kita pause yang kita nak belajar je kan. Faham, saya amat faham sangat-sangat. Sebab bukan kadang-kadang budak kita tak nak tengok sebab dia banyak benda lain juga dia nak banyak komitmen. Dan ramai pelajar bercuti juga hari ni. Ramai bercuti. Macam budak saya dia tak masuk sebab petang ni dia ada perkembangan ilmu. Sebab asrama kan. Asrama ada perkembangan ilmu. Kalau sekolah harian ni pelajar asrama akan masuk hari Ahad ni kan. Baru pelajar asrama masuk. Kalau kami di Sabah lah. Jadi Ahad baru masuk. Jadi sebab minggu ni penggiliran. Kalau SBP, kalau macam saya Sabah? Tak pasti, rasanya pelajar kalau SBP rasanya dah masuk dah pelajarnya. Ni Nurbaiti jawab ni Selangor setiap Sabtu 10 hingga 12. Nurbaiti ada Hai Cikgu Baiti. Baiti dia pun penceramah kita, penceramah hebat admats ni. Yelah. Okay, so kita tengok solution. Okay, at least kan awak macam cikgu kata tadi, jangan tinggal tempat kosong. Sorry soalan cikgu lain. Ya Allah. Ini X cube. Tengok kan. Tu cikgu kata. Tu patutnya cube. Tapi tak apa. Tak apa. Katalah soalan macam ni dia maksudnya sorry lah. Ini apa ni kira fresh ni. Bahan ni fresh tau. Bahan ni tak ada siapa guna lagi tau. Awak orang yang YouTube yang JPN Sabah pakai dulu. Terima kasih Cikgu Rohani. Saya buat lain. Biasanya kalau saya bagi, saya tak akan guna bahan-bahan yang lama saya akan bagi yang baru. Okay. Sama lah. So 2kx ini plus 5. Ini patutnya bukan inilah. Inilah ini bukan inilah. Okay, jawapan dia akan jadi lain. Jadi mudah lah pula. Senang je. Ini lagi senang. 2kx equals to 5 dapat. Okay, B pula 2kx the value. Tengok cikgu pun tak masuk kat sini. Alah, tersilap juga ni. That one patutnya ada 1 kat sini. Pun tak ni. Okay, kita abaikan soalan ni. Abaikan. Tapi awak tahulah pattern dia. Ini kita abaikan. Nanti cikgu take note kat sini. Okay, kita tak apa. Banyak lagi soalan. Alright, kita tengok. 2005. Okay, thank you Cikgu Nurbaiti. Alright, kita tengok yang ini. Soalan ni dia perangkap awak apa tahu. Dia suka letak variable tu constant dekat atas sebab pelajar suka nak guna, dia nampak bahagi dia akan guna question rule. Dia suka dia kata cikgu bila nampak bahagi saya pakailah question rule. Tapi this one no need to apply question rule because 1 is number, dia number. Unless it's not 1, let's say X. Yes, that one you have to apply question rule. So that's why soalan dia memang perangkap kita betul-betul.
Actually this one no need to apply the question rule because 1 is a constant. So awak bawa aja naik atas. Okay, this is the answer. Kita tengok answer dia. So ini 3x minus 5 power of 2 tu sentiasa dia perangkap bawa kemahiran dia apa tahu. Oh, pelajar tahu tak bawa naik atas tu jadi power negative 2. Dia main-main kita dengan benda-benda ni je. Okay, lepas tu barulah menggunakan ini kena ingat balik lah. That one is a composite function. If composite function awak pakai yang direct formula, no need to apply the chain rule, wasting of time. Sebab ada pelajar dia kata, cikgu saya nak pakai chain rule, janganlah buang masa. Okay, so negative, inilah awak boleh check jawapan dia, negative 2 bawa kat depan, the power minus 1, you have to differentiate again, dapat 3. Negative 2 times 3 dapat negative 6. Habis. Okay, lepas tu H prime prime. Okay, bila H prime prime maksudnya you have to differentiate again. Sebab ada pelajar tak tahu pun apa maksud double prime itu. Meaning you have to differentiate again. Sama lah macam tadi. So negative 3 you bring in front. Negative 6 ada. Masuk kat sini. Lepas tu ini negative 4. The power minus 1. Lepas tu darab lah. Negative 3 times negative 6 times 3 dapat 54. Okay, lepas tu ganti. Ini yang pelajar kata cikgu, boleh ke buat 3.1? Kita yang faham. Kalau ini cikgu tak buat pun kurungan sebab satu cikgu nak menaik pun leceh juga. Cikgu letak macam ni. So cikgu faham ini maksudnya 3 minus 5 is negative 2. Okay, so this is the answer. Awak tengok pattern soalan SPM. Bukan nak kata dia mencabar sangat, markah dia banyak tu. At least kan awak boleh buat ni, formula, composite function hafal. Question rule, product rule, composite function yang guna direct formula tu. Hafal. Okay, dia tak susah pun, senang. Okay, now kita tengok lagi satu. The gradient of the tangent to the curve at x equals to negative 2 is 7. 3 marks. Nanti cikgu nak tunjuk kat mana dapat 3 markah tu. Sahaja dia buat double bracket, awak tengok perangkap. Jangan kata dia aras susah pun. Dia tak ada aras tinggi pun ini. Okay, bukan aras tinggi. Tapi of course lah calculus ni nak kata dia aras sederhana tu pun susah lah nak buat soalan. Maksudnya nak kata aras rendah tu pun susah juga That one depends on you, aras tu. Kalau pelajar selalu buat banyak latihan, soalan ni jadi aras rendah untuk dia. Okay, but you have to understand what is the gradient of tangent. The gradient of tangent maksud dy dx. Ingat the gradient of tangent to the curve. Okay, ada curve. Contohlah macam tu. Tapi soalan ni dia saja uji awak apa tahu? Dia letak double bracket. But no need to apply the product rule. Because this one is not power. Dia one bukan ada power pun. Kecuali soalan ni cikgu ubah. 2 plus px power of 3. Yes. For this case, you have to apply the product rule. Because kuasa 2, kuasa 3. So this one just power of 1. So meaning you can expand. Yes, you can expand. This one you can expand. Tengok, cikgu expand. Dia jadi senang. So dy dx. Dy dx. Tapi this expand ni no marks lah. Ini is a K1. Awak apply. And then you substitute. Okay. And then you equal. Itu kemahiran dia. Pelajar ni tahu tak dy dx itu is a 7. Itu kemahiran yang cikgu nak uji. Budak ni tahu tak dy dx tu adalah gradient tangent. Oh, pelajar tahu tak titik tu berada di lengkung. Okay, pelajar tahu tak? Maksudnya dia boleh ganti. So inilah awak ganti and equal is another 1 mark. And the last one is N1 lah. Okay. So ingat pembahagian markah ini mengikut apa kemahiran yang cikgu nak uji. Depends apa yang cikgu nak uji awak. Apa yang cikgu awak nak uji. Okay. So itu maksud markah-markah dia. Okay, so now kita tengok cikgu cepat sangat ke? Okay Kak Alia, cikgu cepat sangat tak? Tak kan? Kita okey je, tak tahu pelajar. Kalau ada komen daripada pelajar. Okey. Okey je. Dia orang diam je ni. Petang kan tidur
Tak apa, yang penting kita Ini dah soalan buat. rutin kan Cikgu Rohani kan? Oh ya, Soalan kalau kita rutin tengok, diharap pelajar-pelajar boleh skor soalan-soalan rutin ni. ya, dia ada, okey. Dia ada ini yang cikgu bagi semua rutin. Okey. Dan satu lagi dia memanglah melibatkan kebat. Yang tadi tu, yang soalan nanti kita akan jumpa soalan kebat. Dan satu lagi soalan berbentuk non rutin lah. Okey, non rutin tu tapi yang jadi favorite ini dengan ini pun awak dah pening dah. Okey. So kita tengok lagi ya. Okey. Kita kena berhenti pukul berapa kalau cepat kalau ni bagi tahu sebab terus nak pergi ke bentuk kebat. Kita ada dalam 20 minit lagi. Ada 20 minit lagi. Okey. Kita buat sikit soalan ni. Okey, ni SPM 2006. The point P lies on the curve. Awak kan bila nampak je bentuk-bentuk macam ni, bila ada nampak gradient of normal, awak buat je dy dx. Awak buat je, at least awak dapat markah. Okay, tu cikgu kata awak mungkin tak dapat markah penuh tapi awak takkan tak dapat markah asalkan awak buat je dy dx. Okay, so kalau ini tak kisahlah sama ada awak nak expand. When you expand that one, x squared minus 10x plus 25. If you don't want to expand ini, direct lah. Why? Because that one is power 2. You have a choice. Okay, tapi if you don't want to expand, it's okay. Awak apply lah yang direct formula tadi. Direct formula tu macam ni lah. 2 x minus 5 power of 1. Differentiate again, x become 1. Dapatlah 2 times 1, 2. 2 times x dapatlah sama. So terpulang pada awak sebab dia kuasa 2. Okay, awak tengok. Dia saja je bagi kuasa 2. Dia terpulang. Masa nak expand boleh, nak apply the direct formula pun tak apa, composite function. Okay, tapi soalan ni, given the gradient of normal at P is a negative 1/4. Kalau cikgu, dy dx related dengan gradient tangent. Dy dx is a gradient tangent. But this case is not given the gradient tangent. Dia kata gradient normal. When gradient normal, they're given as a negative 1/4. This one, you cari gradient tangent awak. That one more easy. Awak cari gradient tangent. Of course lah, this one gradient normal times gradient tangent is negative 1. Okay, awak menggunakan this concept. Dapatlah gradient tangent is a 4. So, now awak carilah dy dx awak ni. Cikgu Rohani. Ya? Saya nak kongsikanlah untuk pelajar nak ingat gradient tangent dengan normal ni kan. Just tukarkan, kalau macam tadi negative 1/4 kan, kita just terbalikkan dia, tukar tanda. Terbalikkan, tukar tanda. So no need to write negative times m1 times m2 negative 1 tu tak perlu kan, sebab dia tak ada markah dekat situ. Terus dapat nilai. Kita terbalikkan, tukar tanda. Okay, yang ini kan maksudnya awak buat reciprocal lah. Reciprocal. Change the sign lah. Betul. Sebab ada pelajar bila dia buat lama-lama nanti dia akan nampak pattern tu. Sebenarnya tak perlu pun dia buat M1 tapi dia tahu kenapa dapat macam tu. Awak kena tahu kenapa dia MN ni dengan gradient tangent equals to negative 1. So kalau gradient tangent is 3 maksudnya reciprocal is a 1/3. Then letak negatif. Tapi kena ingat betul-betul sama konsep dengan perpendicular kan? Ya, betul. Perpendicular. Betul. Itu yang rasanya tadi dia orang ikut tadi kata reciprocal perpendicular perpendicular. Okay, so now kita tengok the answer. Alright. So the gradient of tangent is a 4. Ini pun cikgu buat terus. Tapi awak kena tahu kenapa become 4. Sebab this one happen. Okay, awak boleh tulis macam tu. Tapi awak kena tahu kenapa jadi macam tu. Alright, when you times that one negative 1. Okay, so ini awak expand ataupun tak expand, you can apply the composite function punya formula. So dapat ni lah. Okay, awak tengok markah dia 3. Markah 3 of course dy dx 2x minus 10 equals to 4. Here is a k1. Cikgu tak nak lah bagi markah K kat sini tak nak ajar macam tu lah. Maksudnya ada kemahiran kat situ. Ada kemahiran. Kat sini ada kemahiran dia. Ini kemahiran. Budak tahu tak?
2x minus 10 equals to 4. Boleh tahu tak? Okay, tapi ada pelajar yang dia buat kerja leceh sikit lah. Dia buat 1 over yang ini. Tu agak leceh. Tapi cikgu tunjuk cara ni. Meaning, instead of awak cari ini sebagai gradient normal, samakan dengan negative 1 over 4, better this one you change into gradient tangent. Okay. Sebab ada pelajar dia buat macam ni tau. Dia buat dy dx, dapatlah ini. Dapat ini, dia buat dy dx. Lepas tu dia cari ni. Boleh lah buat tapi leceh lah. Dy dx is 2x minus 10. Lepas tu dia buat 1 over. Ni. Ada pelajar ni kreatif. Dia kreatif ni. Lepas tu dia buat apa? Ni negative 1 over 4. Yang ini buat apa tau? Budak ni cari gradient tangent. Lepas tu dia cari gradient normal. Boleh. Bukanlah salah. Okay, boleh. Meaning dia buat benda bentuk lain. Diterima. Cikgu tak nak buat yang tu. Cikgu rasa susah. Baiklah cikgu cari gradient tangent daripada negative 1 over 4. Okay, so ini berlaku ni. Kemahiran berfikir, awak tengah berfikir. Mana cepat? Okay, tapi yang awak buat sini tak salah. Betul. Okay, lepas tu awak pun cari. Dia tanya koordinat P so macam biasalah. Bila kat sini awak dapat X equals to mana? Given dia bagi apa-apa tak? Dia bagi, ni dapat X equals to 7, sorry. Dapatlah X equals to 7. Sebab X ni titik ni dia baring kat sini tau. Dia lies kat sini. Bila lies kat sini mestilah ganti dekat curve. Gantilah. Cikgu ganti kat sini, senang. Ada pelajar yang dia jalan dia, cikgu saya nak ganti kat sini, boleh tak? Boleh, tapi lambatlah, nak buat apa? Gantilah yang ni lagi cepat. Okay, so lagi cikgu rasa yang ini cikgu tak nak buat kot. Okay. Kebatlah cikgu. Kita ambil kebat sikit. Okay. Ini senang. Kebat juga. Asalkan dia daily life situation, dia kan kebat ini asalkan dia ada stimulus, ada penceritaan. A block of ice in the form of cube with a side melt at a rate of. Dia cerita, dia bagi stimulus kat awak. Kalau dia nak bagi best kan, dia letak ketua ais kat sini, dia buat bagi berair kat sini. Saja je. Lempah kat situ. Stimulus ini dia kadang-kadang ada dengan dia just cerita saja, penceritaan, but sometimes with a diagram. Dia bercerita daily life situation. Okay, the second one apa? Okay, mula-mula stimulus. The second one is daily life situation. Awak boleh bayangkan seketul ais berbentuk cube. Kalau dia buat bagi bentuk bukan cerita yang awak tak tahu, itu is not fair lah. Okay, and then apa lagi? Okay, dia adalah mempunyai aras pemikiran. Okay, bukan setakat awak faham dan ingat, tapi awak kena apply. Awak kena analyse. Awak soalan ni sebenarnya dah peringkat analyse. Awak menganalisis benda yang besar ni, awak dah kecil-kecilkan dia. Apa lagi? Dia kata apa? Okay, bila kata cair ini, kena tahulah. Lepas tu dia bagi apa? Cube, bentuk cube. Kalau cube mestilah volume. Okay, dan dia bagi tahu find the rate of change of X. Bermaksud the side tu adalah X or X cube. Awak sekarang soalan ni dah sampai peringkat analyze. Menganalisis. Benda yang besar-besar awak dah ceraikan dia satu persatu. Okay, itu bermaksud soalan kebat. Alright, and then non-rutin. Non-rutin maksudnya untuk next year tak keluar dah bentuk macam tu. Akan dapat bentuk macam lain lah. Okay, yang awak tak pernah jumpa. Alright, so itu sikit lah. 1, 2, 3 tu pun dah memadai. Ciri pertama adalah penceritaan, stimulus. Yang kedua is a daily life situation related dengan daily life kita, hidup kita. Okay, and then the third one is the aras pemikiran. Okay, kita punya domain kognitif kita tu makin tinggi. Dia bukan setakat faham dan ingat, dia bukan setakat aplikasi, tapi dia kena analyse. Soalan yang lebih susah sampailah peringkat menilai. Okay, soalan ni tak ada apa. Dia sampai aras yang ketiga tu je. Okay, this is the answer. Okay. Alright. So V lah. X cube. What is dv/dx? 3x squared tu cikgu kata kalau soalan macam ni awak jangan tinggal. At least awak buat 3x squared. Dah dapat dah. Lepas tu dia kata apa? Ini awak kena sensitif. Bila dia kata melt ini cair,
This is negative. Dia meaning maksud soalan ni apa? Dia decrease. Okay, dia berkurang. Alright, lepas tu awak masukkanlah. Alright, okay. Cikgu create. That one related dengan chain rule. But I create my chain rule. Soalan kata apa? Find the rate of change of X. Find the rate of change of X. Cikgu guna kaedah ini. Dx over dt. Then cikgu create soalan. Cikgu create my formula. Of course dx kat atas, dt kat bawah. And of course that one involve 3 variable. We have volume, we have site, and of course related dengan time. Oh, dx, x dah ada. Apa yang tinggal? dv. This is, cikgu buat kaedah macam ni. Alright, lepas tu gantilah. What is dv dt? Negative 9.72. But this one I just tukar, cross multiple. What is a dv dx? dv dx is a 3x squared. What is a dx over dv? Cikgu buat yang ni. Cikgu cross multiple, ini over 1. Cikgu buat 1 over 3x squared. This is salah satu kaedah yang awak bolehlah cikgu rasa maksudnya you create your chain rule. Dapatlah 3x squared, then you substitute. Given when x equals to 12. Ganti awak akan dapat jawapan. Okay, so ini bentuk kebat yang simple tapi still kebat. Okay, awak boleh check. So, okay, it's okay. Dia nak pergi mana budak ni? Proceed. Okay. Alright, so ini yang tadi Alia tanya. Kalau soalan dia bagi tak formula? Okay, ini adalah soalan SPM. Pada ketika itu dia bagi formula. Volume of sphere. Sekali lagi bentuk that one apply chain rule. Tapi lain soalan dia. Lain. Sebab dia kata find the radius of the sphere. Bukan dia tanya rate of change of radius. Bukan dia tanya rate of change of volume. Dia tak tanya. Dia tanya find the radius of the sphere. Find the radius of the sphere. Okay, macam mana nak dapat markah yang simple lah? Awak nampak V kan? Nampak V saja nak bagi. Aduh, orang duduk kat depan ni. Mesin nak. Okay. Kalau tak dapat, awak differentiate je. T3 ni 4 over 3 pi r squared. Ni potong. Dapatlah. Dah dapat dah V dv over dr. Okay, apa lagi soalan tanya? Find the radius when when the radius is increasing. Tengok ni, unit ni boleh bantu awak. Bila radius cikgu pakai dr. Mestilah respect to time equals to 0.2. Cikgu nak bagi tahu soalan ni, soalan rate of change, jangan kata susah. Lepas tu awak guna chain rule awak. Okay, so ini cikgu kena cepat juga ya. So nanti awak Allah. Ni cepat padam dulu. Okay, so inilah answer dia. Dapat V. Okay. Ni V. Lepas tu dV over dt bagi mana? The volume of a sphere increasing, bertambah at a constant of 12.8 pi centimeter cube. Centimeter cube meaning dV over dt. Terhadap ni, unit dia pun boleh bantu. 12.85. 8 pi. Tulis. And given lagi. Okay, given find the radius when the radius is increasing. Radius pula. dr over dt 0.2. So all the statement given, okay. Awak bila dapat soalan kebat, all the maklumat awak keluarkan. Ini salah satu, memahami masalah. How to memahami masalah? Semua maklumat keluarkan, dia akan jadi senang. Dia akan jadi mudah. Okay, this is how to the step to solve the problem involving high order thinking skill. Hot. Keluarkan macam cikgu keluarkan satu. Dia akan mudahkan awak. Lepas tu cikgu kata tadi clue dia apa? Jangan tinggal kosong. dV over dr. Dah ada dah markah kat situ. Okay, lepas tu yang ini soalan terpulang pada awak. Terpulang pada awak sebab dia bukan minta cari, dia minta find the radius. Find the radius. So this one katalah dV over dt
Of course lah dv kat atas, dt kat bawah. That one involve 3 variable, v, r and of course lah t. Okay, v dengan t dah pakai. Apa nak guna? R dengan r. Bila cancel dapat benda yang sama. Okay, dapatlah dv over dt, masukkan. Tu cikgu kata bila awak keluarkan all the maklumat given, then you substitute 12.8 pi equals to 4 pi r squared. Tengok, times 0.2. Oh, kat sini dah banyak markah. Okay. Alright, so ini dah dapatlah markah Okay, last kali inilah awak selesaikan. But ini, awak kena hati-hati. That one we talking about radius. Radius. So radius is always positive. Jangan letak R equals to plus minus 4. Hati-hati. Hati-hati. Kat sini awak akan salah. Because R always positive. Jangan bagi negatif. So hati-hatilah. Okay. Alright. So ini cikgu tak sempat lah buat. Tapi cikgu kena buat jugalah. Sebab small changes satu lagi small changes ni ramai pelajar kata susahnya. Senang je small changes ni. Ini je formula dia. Ni soalan SPM tau. Find the small change in X. Soalan nak delta X sebagai subjek. Okay, delta X. Apa yang change? Y yang change. Maksudnya delta Y yang berubah. 4 kepada 4 plus P. Ambil titik akhir, tolak titik awal. Yang awak dapat ni apa? Delta Y. Dia bukan nak delta Y. Small change in X. Small change in X. So, kita tengok the solution. Alright. Ini the solution dia. Okay, dapatlah Y. So, cikgu kata awak jangan tinggal kosong. Awak integrate, differentiate je sikit. Cuba X tu bawa naik atas. Awak tengok soalan. Dia cukup suka bagi kat awak fraction. Dia cukup suka. Okay, so tak apalah, maksudnya bawa naik atas. So ini you differentiate macam biasa. This one you bring up. Bagi tulis, bagi betul. Berlatih. Lepas tu dia bagi, tahu apa? Mestilah Y ini adalah Y yang asal. Yang asal. Menjadi 4 plus P. So ini adalah initial point dia. Ataupun titik yang asal. Ini adalah titik yang the last point lah, terminal dia. Okay, so awak tolak. Ini buat dulu. Buat dulu dapat ni, lepas tu when Y equals to 4. Soalan ni dia perangkap apa tahu? Dia bagi kat awak Y. Dia bagi kat awak Y. Dia tak bagi value X. Sekali lagi awak ada masalah. Sebab ini adalah 12 over X squared. How to find dy dx? Because you don't know the Y. You don't know the X. You don't know the X. But X you can find. You can find the X. How to find the X? When Y is a 4, the original Y. Meaning ini sekali lagi algebra awak memang kena kuat. Algebra awak memang kena ni. Berlatih. Ada masa lagi. Ada lagi 3 bulan setengah lagi. Banyak masa lagi untuk awak dapat A. Okay, so awak selesaikan nanti awak kira ni kena mahir lah kat situ. Okay, bila X equals to 2, dapatlah dy over dx. Awak tak dapat dy dx sebab X tak tahu. When you find the X, you substitute. You dapatlah X equals to 3. Dy dx equals to 3. Formula dia ni. Ni formula dia. Ni formula dia. Senang, formula senang kat dalam cikgu. Formula dia very simple. What is delta Y? Delta Y is P. Cikgu dah cari tadi. Sebab dia berubah 4 kepada 4 ni. Ini adalah delta Y awak. Delta Y berapa? P. Ganti je. P. What is delta X? Delta X yang nak cari. What is dy dx? Dy dx equals to 3. Okay, dia jadi senang. Okay, so masa nak ni cikgu banyaknya nak discuss. Tapi tak sempat lah. Cikgu Rohani, kita dah pukul 4 suku sekarang ni kan? Nak berhenti. Sikit je lagi. Sikit je lagi. Boleh. Ini bentuk yang mencabar lah ya. Ini yang SPM 2017 tu. Ramai budak pening keluar tu. Tapi kita lalu banyak buat soalan ni tadi. Bukanlah lalu, maksudnya kena ingat cara dia. Okay, ini yang soalan, ini soalan cukup popular lah. Soalan roller coaster ni amat popular. Okay,
Diagram shows a front view of a part of roller coaster. Ni soalan ni cukup popular. Lepas tu the curved part of the track is of the roller coaster is represented by, dia bagilah, betul lah bentuk dia macam bentuk kubik with a point P as the origin. Okay, soalan kebat ini dia sebenarnya tak bagi tahu pun, tapi dia akan bagi sumber yang betul. Statement dia, all the concept dia akan bagi semua statement tu. With point P as the origin. Point P as the origin. Maksudnya bila kata origin, maksudnya ini adalah X exist. Ini soalan kebat. Benda yang ini dah sampai aras tinggi ni. Alright, cikgu tunjuk sikit dah cukup masa roller coaster dengan titik P sebagai asalan as a origin, and then find the total the shortest vertical distance. Okey, mana dia? Cikgu tunjuk sikit Awak kena keluarkan maklumat. Okey, laluan roller coaster. Tu laluan roller coaster. Okey, apa lagi? Titik P sebagai asalan. Okey, maksudnya point P as a origin. Okey, itu dia. Tapi dia akan bagi lengkap fakta dia. Okey, and then bila origin, of course lah, bila P as origin, of course lah dekat situ Y exist. Okay, and then dia nak apa? The shortest vertical distance. Dia nak yang itu. Ini adalah soalan kebat. Yang daily life situation, maybe ramai orang yang pernah tengok, kalau tak pernah naik pun mungkin dia pernah tengok lah roller coaster. Ini yang tadilah. Macam mana awak kena keluarkan maklumat. Itu adalah step-step melibatkan penyelesaian masalah, model polar kata apa? Yang pertama, memahami masalah. Memahami macam cikgu keluarkan maklumat. Yang kedua apa? You plan the strategy. Ni, plan dy dx. Lepas tu awak carry out the strategy. Then is the answer. Okay, inilah jarak terpendek. 5 minus 4 equals 1. Okay, sebenarnya ini adalah markah dia. Cikgu tak letaklah markah apa untuk panduan awak sahaja. Alright. So ini bentuk SPM 1995. Bentuk ni memang cikgu banyak bentuk nak bagi tapi tak sempat. Jadi ini adalah satu lagi bentuk yang cukup popular. Dia nak awak show. Jadi awak bolehlah cuba sendiri. Kemudian, okay, so ini sahaja. Kita sebenarnya anak-anak, kita tengok yang indah-indah sahaja. Kita tengok kawan kita cemerlang, bagus. Tapi sebenarnya di belakang dia tu macam-macam dia ada. Dia ada failure, dia ada hard work, dia ada passion, dia ada desire, dia ada pain. Okay, dia ada sacrifice, dia ada disiplin, dia ada strategi. Dia ada macam-macam yang kita tak nampak. So yang kita nampak dia berada di tempat yang pertama. Okay, itu sahaja daripada cikgu. So saya serahkan dah cukup masa kan? Dah lebih dah masa ni. Okay, saya serahkan semula Alia Hello Alia. Okay, ya, boleh dengar saya. Itu sahaja Alia yang dapat. Yang dapat saya kongsi sorry lah, itu saja yang mampu boleh dikongsi dengan masa yang begitu itulah 2 jam untuk differentiation memang memang itu sahaja, serah semula kepada Alia. Okey, alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Rohani di atas segala perkongsian, mengulang kaji seluruh bab pembezaan ataupun differentiation selama lebih kurang 2 jam. Jadi diharapkan perkongsian daripada Cikgu Rohani hari ini dapat sedikit sebanyak membantu pelajar nak ingat balik apa benda yang kamu dah belajar dalam topik pembezaan ini, dan boleh kata tetapkanlah bagi pelajar-pelajar yang nak skor A topik ini adalah wajib jawab. Okay, dan dia sangat senang bagi pelajar-pelajar yang nak skor A, dia akan jadi sangat senang bila kamu faham dia dan teruskan buat latihan dengan konsisten. Okay, jadi oleh kerana masa tidak mengizinkan dan sesi soal jawab juga telah berlaku sepanjang perkongsian tadi, maka kita teruskan saja kepada penutup, dan oleh itu saya serahkan kepada Cikgu Auvline. Okey, silakan Cikgu. Okay, terima kasih Cikgu Jamalia yang telah mengendalikan sesi tadi bersama dengan Cikgu Rohani. Sebelum itu
diingatkan agar semua yang berada di program ini untuk mengisi link hadirannya. Saya rasa sudah dipostkan tadi oleh AJK Technical, jadi jangan lupa untuk isi link. Dan ya, nampaknya masa amat mencemburui kita seperti yang dikatakan oleh Cikgu Rohani tadi. Banyak lagi dia mau kongsi tapi tidak cukup masa. Memang begitulah kan. Jadi dari kami di sini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita, Cikgu Rohani, Guru Cemerlang, yang telah menyampaikan suatu perkongsian yang sangat luar biasa. Dari hati seorang guru, dari hati seorang ibu yang mahukan anak-anak berjaya. Jadi anak-anak jangan lupa untuk ikuti program ini sebab ada 5 siri lagi selepas ini. Hari ini siri yang ke-12 dan minggu depan Cikgu Rohani akan bersama kita lagi dengan satu topik yang sangat penting. Jadi terima kasih semua kepada yang telah bersama sepanjang program ini, guru-guru dan terutamanya murid. Jangan lupa untuk ulang kaji. Terima kasih juga kepada AJK Technical yang kita tidak nampak tapi tanpa mereka kita tidak mungkin bersiaran. Cikgu Irni, Cikgu Irni, dia yang banyak menolong kita ini, sila lambai-lambaikan tangan. Cikgu Uci, Cikgu Uci, mungkin dia tidak dapat bersama di sini tapi dia juga membantu, dan juga dari JPN Cikgu Faizal yang mengurus program ini dengan cemerlang sekali. Jadi terima kasih semua, dan untuk saya bersama dengan Cikgu Jamal ya, kami memohon maaf andai kata sepanjang kami mengendalikan ataupun menjadi moderator kepada Cikgu Rohani tadi terdapat kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan. Tetapi sesungguhnya dari hati kami mahukan anak-anak berjaya. Anak-anak boleh mendapat E dalam matematik tambahan. Bukan saja E tapi E+. Itu yang kita harapkan. Jadi sekian saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Okay, bye semua.